A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajar kita berkenaan dengan tafsir. Dan kita alhamdulillah pada seminggu sebelum ni kita dah ambil sampai ayat yang ke-19. Itu yang mana kita bincangkan dalam suratul Mujadalah ini. Allah Ta'ala mula buka cerita dalam surah Mujadalah berkenaan dengan bagaimana seorang wanita mengadu kepada Rasulullah SAW berkenaan dengan tajuk zihar yang berlaku daripada suami dia ke atas dirinya. Okey. Dan di situ Allah Ta'ala zahirkan dia sebagai Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan di situ Allah Ta'ala turunkan hukum zihar. Dan kemudian dari situ Allah Ta'ala mula masuk pada bahagian tajuk berkenaan dengan bisikan. Kan bila manusia orang ramai ni kan, kadang kita macam wanita tu bercakap, Allah Ta'ala dengar. Kita cakap pun Allah Ta'ala dengar juga. Dan bahkan hatta kalau sekiranya betul adalah bisik-bisikan, maka Allah Ta'ala beritahu jangan berbisik dan sebagainya. Allah Ta'ala terangkan tentang orang Yahudi yang dilarang berbisik. Allah Ta'ala terangkan kadang bisik juga apa benda kaedah ataupun kedudukan dia. Mana Allah Ta'ala dalam hadis Nabi SAW terangkan, dan juga dalam Quran kata kalau dia kata bentuk kebaikan dan sebagainya, inna manajum syaitan, kalau bisik-bisikan tu Allah Ta'ala nyatakan idza tanajat dalam bisik-bisik tadi dia mestilah kepada takwa dan juga kebaikan, bukannya balik kepada dosa ataupun permusuhan atau maksiat pada Rasul, ya. Mana tanajau bil birri taqwa. Tapi dalam masa sama kita ada adab berbisik-bisik ni. Kalau dia kata dua orang, ada tiga orang, jangan dua orang berbisik tinggalkan yang seorang lagi, tak dibenarkan. Ya, dan Islam tak dibenarkan macam tu. Dan manakala dengan izin dia. Kalau diizinkan, saya kata minta maaf, saya sembang dengan dia, awak tak boleh dengar, cakap macam tu. Jangan terus bisik je tak tahu, tak boleh, tak dibenarkan. Nah, kemudian diajarkan kita berkenaan adab dalam majlis. Kalau suruhkan lapangkan majlis, lapangkan. Kalau suruh bangun. Dan bahkan perkara tersebut tak ada kaitan berkenaan dengan ilmu kita banyak atau sikit. Bahkan ilmu banyak atau sikit berdasar anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk macam tu bukan macam hilang kelebihan aku untuk dapat ilmu banyak. Tak ada. Dan sebab itu kita tak adab majlis jaga. Kadang kata dilapangkan duduk, bagi duduk tempat lain. Tak ada masalah. Kita duduk dekat mana, tengah, tepi, kiri, kanan, belakang sekalipun, ilmu daripada Allah Ta'ala, bukannya kedudukan kita duduk dalam majlis mana. Bahkan kalau disuruh balik. Allah Ta'ala terangkan berkenaan dengan orang yang diberikan ilmu dan iman tu, dia akan diangkat berapa darjat. Kemudian kita bincangkan berkenaan dengan bagi satu hukum telah datang. Ayat 12-13 hari tu kita bincangkan berkenaan dengan bagaimana orang-orang beriman dahulu pernah diberikan arahan Allah Ta'ala kalau nak berbisik dengan Rasul SAW, maka perlu bayar ataupun berikan sedekah. Dan kita terangkan sedekah tadi bukan bayar untuk Nabi kutip duit, tetapi untuk diinfakkan ke dalam apa benda saluran yang Allah Ta'ala tetapkan. Bahkan Nabi tak pernah ambil faedah daripada sedekah yang dibawa oleh umat Islam. Kemudian benda tersebut telah dibatalkan, dan orang beriman lepas tu boleh berbisik dengan Rasulullah SAW dan disuruh supaya mendirikan solat, tunaikan zakat dan mentaati Allah dan Rasulnya. Okey, habis kita dah bincangkan. Dan kemudian yang terakhir kita ambil itu adalah ayat ke-14 sampai 19 yang Allah Ta'ala beritahu kita berkenaan dengan kisah orang-orang munafik. Okay, orang munafik yang mana mereka ni memberikan ketaatan, kasih sayang dan kesetiaan kepada orang-orang Yahudi yang berada sekeliling Madinah. Yang mana benda tersebut Allah Ta'ala tak suka dan juga marah pada mereka. Bahkan mereka sepatutnya berikan ketaatan dan walak, kesetiaan kepada Rasulullah SAW dan juga orang-orang yang beriman. Dan Allah Ta'ala terangkan apa keadaan mereka hari akhirat nanti. Dan Allah Ta'ala terangkan bahawa punca mereka jadi macam tu adalah kerana syaitan telah berjaya untuk menyebabkan mereka lupa pada menyati Allah Ta'ala. Dan mereka lah Allah Ta'ala kata sebagai kumpulan syaitan, hizbus syaitan. Ketahuilah hizbus syaitan ni, mereka adalah kumpulan yang rugi. Kita habis cerita tu. Sekarang ni Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita sambungan kepada tajuk berkenaan. Baik, 20 sampai 22 3 ayat dari ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adzallin. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz.
La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Baik, berkata Ibn Katsir, yaqulu ta'ala mukhbiran 'anil kuffara wal mu'anidin al-muhaddina lillahi wa rasulihi. Berfirman Allah Ta'ala memberitahu mengenai orang-orang kafir, al-mu'anidin yang berdegil, al-muhaddin yang menentang, al-muhaddin yang menentang, lillahi wa rasulihi, kepada Allah dan kepada Rasulnya. Mereka Allah terangkan mereka ni kumpulan syaitan ni, orang munafik macam ni keadaan dia. Sekarang Allah terangkan keadaan orang-orang berkenaan, yakni alladhi hum fi haddin wasyar'in fi haddin, yang mereka ni pada satu batasan dan syarak Allah Ta'ala satu batasan yang lain. So anything macam kita kata agama suku, dunia suku dan sebagainya, tak boleh. Dan Islam ni kita kata semua sekali, apa kita punya tindak tanduk kita tak ada yang terkeluar daripada kepatronan agama. Halal haram tu berjalan. Jadi kadang-kadang manusia ni kadang terlupa. Bila dalam mahkamah malaikat salin, dalam parlimen malaikat salin. Tak kira kat mana, pejabat ke, seorang-seorang ke, beramai-ramai ke, kan kita dah terang. Allah Ta'ala katakan kalau tak kira seorang ke ramai ke, Allah Ta'ala bersama kita. Jadi dengan sebab itu seorang muslim atau mukmin, dia kena tahu bahawa segala tindak tanduk dia ada perkiraan. Dan dengan sebab itu dia kata benda ni Allah Ta'ala beritahu orang-orang yang perangai sebaliknya, yang tak terfikir tentang perkara tadi, dan bahkan dirasakan bahawa Allah dan Rasulnya tadi tak boleh hukum dia. Kan 900 tahun dah Rasulullah wafat, kan apa kaitan kita dengan dia? Dia cakap macam tu. Kadang-kadang bahkan kadang dia belajar tinggi sangat, dirasakan inilah dia dah balik daripada universiti dan sebagainya, pandai bahasa Inggeris, Jerman, Perancis, macam-macam bahasa dia ada. Tapi dia rasa dia dah pandai sangat. Dia lupa sebenarnya penguasaan Allah Ta'ala ke atas dia tetap berjalan, tak pernah terhenti. Kalau semua manusia fikir macam ni, rasanya selamat dunia, tak ada siapa buat jahat. Sebab kenapa kita kata kan, yang terbaik mengawal manusia adalah iman. Kita boleh letak CCTV tapi orang bunuh orang juga. Kalau CCTV ada, tembak juga orang. Faham tak? So actually tidak ada benda kawalan terbesar, manusia akan langgar juga. Tapi kalau kata kawalan iman adalah benda paling bagus. Itu sebab kenapa kita kata kepercayaan tentang, macam dalam kisah surah ini, penumpuan tajuk dia adalah tentang pengetahuan Allah Ta'ala terhadap kita, luar dan dalam. Itu mula, itu tajuk utama dalam ayat-ayat ni. Allah Ta'ala ceritakan berkenaan orang munafik bercakap apa, orang Yahudi cakap apa, dan kita kata macam kita bermunajat nak bisik-bisik dengan Rasulullah. Semua kaitan dengan tajuk perbisik-bisik kita, percakapan-percakapan kita yang kita bersorok tadi, tetap Allah Ta'ala tahu. Jadi Allah Ta'ala nyatakan, Ibn Katsir kata, yakni mereka yang menentang, yang berdegil menentang kepada Allah dan Rasulnya, yang mereka ni fi haddin wa syar'in fi haddin, yang mereka pada satu batasan dan syarak ni pada satu batasan yang lain. Ai mujanibun lil haqqi musyaqqun lahu, mereka menjauhi kebenaran dan juga apa, menentang dan melawan kebenaran. Hum fi nahyatin wal huda fi nahiyah, mereka satu penjuru, petunjuk satu penjuru yang lain. Ni banyak berlaku kan bila kita tengok manusia, tapi normally berlaku ni benda ni bila orang dah terpelajar. Dia bodoh mudah kita nak ajar. Dia yang dia agak tinggi sikit. Dia kata apa, ustaz ni kan tak ada harta macam aku, tak ada kaya macam aku, macam kenapa aku ni ikut cakap dia? Kadang-kadang pasal manusia kadang diletakkan ukuran kebaikan kejayaan sebenar dunia. Dilupa sebenarnya masalah dunia ni kita tak, Allah Ta'ala bagi pada siapa dia sayang, siapa dia tak sayang. Sedangkan akhirat dia bagi pada siapa dia sayang saja. Masalah duit kita banyak, harta kita banyak, kita pandai menjaga atau tidak, untung atau tidak tadi, itu Allah nak anugerahkan pada kita. Bahkan dia tarik bila-bila masa. Ini kadang-kadang kita perasan, kita rasa macam kepandaian kita lah menyebab sekian. Kadang-kadang kita lupa kita lahir anak siapa, main peranan. Cuba lahir anak petani, tak ada dekat syarikat tak? Kan? Lahir bapak kita tak ada modal, takkan ada. Semua kita telah aturkan. Cuba kita perasan kita punya.
Manusia yang sedar benda tu, dia akan mula terjaga-jaga. Tapi yang tak pernah sedar, dia akan rasa pada bila syarak datang nak mengawal harta dia, kena bayar zakat. Ustaz, kalau bayar zakat je nanti miskinlah saya. Saya pernah dengar ada orang tanya soalan, saya kata cerita tu. Kan dia kata, ustaz, mana ada orang tu mati, bapak dia mati, tinggal mak dengan 2 orang anak. Dia sekarang ni duit ada, insurans dapat kan, bapak dia mati tu dapat insurans. Allah tak alam sejuta ke Allah alam. Tapi yang tahunya kira anak tu dapat duit. Sekarang ni dia kata kalau saya letak duit kepada anak tadi kan, sebagian harta pergi pada anak tadi, anak-anak tu kena zakat tak? Saya kata kena. Tapi ustaz, kalau asyik kena bayar zakat, habislah duit budak tu. Dia cakap yang tu. Saya diam, saya gelak, dia kata salah akak ni. Saya kata akak bagi tahu saya perangkaan berapa ramai orang jadi miskin sebab bayar zakat. Zakat takkan dikena kepada orang yang tak mampu. Kan dia kata walau banyak manusia pun harta orang tu, kalau tak mampu dia tidak akan kena bayaran berkenaan. Tapi bila orang tu dia nampak menyentuhkan, dia nampak benda tu sebagai beban. Dia tak rasa benda tu sebagai apa? Kebaikan. Ini masalah. Jadi dia syarak satu tempat, dia setempat yang lain. Ini masalah orang ni. Dan Allah kata ulaika fil adzallin. Orang-orang yang ini yang macam ni perangai dia, yang menentang Allah dan Rasulnya, ulaika fil adzallin. Mereka ni orang-orang ni berada dalam kehinaan. Ai fil ashqiya al-muba'adin al-matrudin an sawab. Berada dalam golongan hina. Al-muba'adin yang jauh, al-matrudin terusir an sawab daripada apa? Kebenaran, daripada benda yang tepat. Betul. In the end last sekali apa benda dia buat, last sekali akan balik pada apa? Kepada apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya nak. Kalau dia lari yang mana pun. Macam kita katakan dulu manusia ni, bila kita kata ajarkan, Islam ajarkan lelaki perempuan lain. Betul, lelaki manusia, perempuan manusia. Lelaki ada hak belajar, perempuan ada hak belajar. Lelaki ada hak untuk hidup, perempuan ada hak untuk hidup. Tapi bila Islam aturkan perbezaan tugasan, ada orang tak puas hati. Dia kata kenapa perempuan tak boleh ikut senjata? Kenapa perempuan tak boleh pergi baris depan sekali? Kenapa perempuan tak boleh panjat pokok kelapa? Contoh kan, dia bagilah apa benda dia nak cakap kan. Tapi in the end lah sekali kan, penghujung dia kan, gitu masyarakat kita sekarang ni kan. Penghujung dia terpaksa juga buat coach perempuan, asingkan perempuan dalam naik kereta api. Kenapa? Lelaki pun nak juga kalau boleh. Di Jepun orang minta tak dapat. Di sini saya tengok satu rencana berkenaan dengan apa, train kan. Mana di Jepun perempuan dapat pink coach kan, ada. Lelaki minta tak dapat sampai sekarang. Kan? Mana perempuan dapat pink coach? Mana benda tadi in the end lah, kita lawan. Kata kita nak menang, kita ada hak dan sebagainya. Last sekali balik kepada apa? Aturan agama. Bila Islam kata suruh asingkanlah, tu je. Kan? Mula kata ada hak, kami ada hak juga dan sebagainya. Last sekali kenapa asingkan? Kenapa asingkan? Kalau lelaki gesil-gesil badan kan, bahu tak ada masalah, kenapa perempuan tak boleh? Nampak tak? Di hujung nanti, mana idea yang ada pada orang, contoh macam golongan apa? Sistem Islam, hak asasi wanita, hujung sekali dia balik pada apa? Diorang salah. In the end diorang salah. Dia benar dikit-dikit lah, tapi hujung sekali Allah akan zahirkan dia salah. Mana dia cubalah mana keadaan sekalipun, guna idea dari barat, daripada dunia perangkaan, last sekali dia akan terpaksa kata apa? Perempuan kena duduk sini, kena asingkan, kena jauhkan, kena sekian. Kenapa? Sebab apa? Sebab di situ ada apa? Ada yang asas agama tu awal dah. Rasulullah SAW bukannya belajar universiti, bahkan ilmu dari Allah Ta'ala direct kan. Kita tinggal padang pasir, tak ada kemajuan macam kita. Tapi apa ilmu baginda bawa adalah daripada Tuhan yang menciptakan alam, yang menciptakan manusia. Dengan sebab itu takkan berlaku sebarang kesilapan dalam apa-apa ajaran agama. Dan siapa-siapa sahaja yang cuba untuk menentang Allah dan Rasulnya dalam apa-apa arahan, hujung last sekali dia akan terpaksa kata apa? Aku salah. Ini yang kata aku salah. Tak boleh kata benda tu betul. Kan, kalau buat try public toilet, tak usah asing. Kan? Penyamaan hak, tak usah asing lah. Tak usah asing kan? Kan pandai kan? Kita faham kan? Jadi secara tak langsung, lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Benda tu, ini contoh. Banyak benda lain lagi yang kita kata manusia cuba untuk menentang Allah dan Rasulnya dengan kata, mana opposite Allah Ta'ala arahkan apa, dia opposite benda tu. Last sekali orang kata ulaika fil adzallin. Mereka dalam kehinaan. Memang kehinaan. Kan malu kan last sekali last minute terpaksa apa? Buat juga. Tak malu ke? Hari tu bila diajarkan, dia beritahu, yalah betul lah ustaz yang bercakap tadi tu tak belajar sampai Harvard, Oxford dan sebagainya. Dan tak ada apa statistik dan sebagainya. Tapi in the end kita terpaksa apa? Pingkos. Kan baru ni ada buat apa serbuan kepada apa orang-orang apa yang masuk dalam pingkos tadi ditangkap. Tahu kan?
Baru ni ada dalam berita 2 hari lepas. Saya duduk rumah kan, tak datang kelas, saya tengoklah. Jadi secara tak langsung benda tu memang ada. Mana in the end manusia terpaksa balik pada apa? Kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Terpaksa last sekali. Menunjukkan apa? Last sekali panjangnya belajar, banyak perangkaan, last sekali kenapa? Patuh kepada ketentuan Allah dan Rasulnya. Macam manusia sekarang lah kan, bila kita kata ada orang datangkan idea kahwin tak payah. Pernah dengar? Kahwin tak penting kan, institusi perkahwinan ni tak penting. Yang penting manusia tu cinta mencintai, dan kahwin tak payah, dia kata. Lepas tu benda ni ditry di banyak negara. Contoh macam di Jepun ada, di Amerika Syarikat ada sebagainya. Dia try. Tapi jiran kita paling nampak kesan dia pada apa? Singapura. In the end rupanya bila tak ada institusi perkahwinan ni, anak tak boleh besar. Actually kalau orang kata pasal sekarang ni macam Singapura, US lama dah kena benda ni. Perasan tak, import luar, import anak daripada luar. Perasan tak? Afrika dia masuk, ambil dari Vietnam, ambil dari China. Tahu kenapa? Orang muda tempat dia tak ada dah. Dia piramid macam tu tau. Dia makin hilang, tak ada orang nak. Dia macam ni, kalau dia kata ada isu keluargaan sebagainya, dia akan banyak. Tapi kan dia kata bila tak kahwin, dia akan kuncup. Tahu tak? Macam Singapura sekarang ni makin kurang. Rusia macam tu. In the end terpaksa kata apa? Kahwin kena. Kena kahwin, tak ada orang lain. Ni pusinglah try. You can try, tapi last kali terpaksa kata apa? Kahwin tu mesti. Tapi dia cuba the birth rate is low. Bukan dia tak kahwin, dia birth rate dia orang. Tahu, tapi pasal tu tadi pasal masalah apa? Dia bayangkan harta, duit, pagi petang duit sebagainya. Jadi last kali in the end dia lupa sebenarnya masalah duit itu penting, tetapi bukan yang utama. Kalau dapat makan sikit pun kan, satu pinggan kongsi 4 orang pun aci. Walaupun kita makan banyak kan. Tapi still, mana benda berkenaan aci. Maksud dia, Allah Ta'ala tak pernah zalimi kita. Apa patut kita dapat bila kita ada anak, Allah Ta'ala akan bagi. Dia tak pernah Allah Ta'ala bagi kita tanggungjawab, berikan kita satu benda, dia tinggalkan kita suruh buat sendiri. Tak, dia akan bagi tambahan apa yang patut. Kalau rezeki patut buka, dia buka lagi. Dapat anak baru, dapat rezeki baru. Dia tak ada macam, dapat anak baru, rezeki lagi kurang. Tak ada. Jadi konsep ni kadang-kadang bila manusia terlampau calculate kan, macam tu, dia lupa. Tu yang jadi kes bila Cina kan. Dia kata dia kan kadarkan kelahiran dan sebagainya. Dia bukan sebab kerana negara tu ramai orang. Pasal cerita dia, negara tu besar. Kalau kecilkan provinsi, dia kecil lah dia, orang dia. Tapi bila orang tu ramai kan, bila dalam negara yang besar, jumlah dia besar. Dia ingat makanan tak cukup. So dia kata apa? Jangan beranak. Dia lupa lah sekali sekarang ni bila berlaku kes gempa bumi dan sebagainya, pakcik-makcik tu anak seorang je. Jatuh bangunan tu semua habis, tak ada dah anak dah. Dia dah tua tak ada anak lagi. Habis. Macam kalau siapa pergi Singapura perasan benda ni. Dan orang sekarang ni dalam masalah. Tu baru ni ada dalam dalam bulan 3 bulan 4 dulu ada kes apa? Penculikan anak-anak kan. Yang culik semua muka bukannya Melayu. Cina kan, bawa pergi mana Singapura. Benda tu sedikit pasal dia orang tak cukup anak. Jual. Tu sekarang ni maksud dia sini dia. Bila Tuhan kata kahwin, kahwinlah. Mana maksud dia isu perkahwinan tu pasal itu ada hak. Kalau tanpa perkahwinan perempuan tu tadi tak ada hak untuk tuntut nafkah, tak ada hak kalau lahir anak, tak ada hak untuk tuntut atas anak berkenaan. Mana Islam dah ajar macam tu. Dia manusia kononnya moden sangat, terlampau civilized, dia buang benda tadi, sedangkan benda sejak Adam alaihissalam, pembentukan manusia yang asal ada perkahwinan, datang kita tak ada perkahwinan. Just because between of love dan sebagainya boleh pisah. Last sekali tengok apa jadi. Mana bilangan anak tak cukup. Baik di Jepun pun sama. Jepun ni rate dia rendah. Rate kelahiran cukup rendah. Pasal sibuk dengan harta dan sebagainya. Takut kalau beranak nanti anak nak makan apa. Last sekali apa jadi? Tak boleh give the best dia kata. Ya, masalahnya dia give the best. Saya pernah dengar seorang doktor dekat hospital, kat klinik. Dia kata quality life. Seriously, dengar sini. Quality life. Tapi bukan mestinya anak awak kena ada pakai kereta, pakai sekian, sekolah paling mahal dan sebagainya. Bahkan ramai orang anak sekolah paling mahal sekalipun jahanam anak berkenaan. Dah besar-besar isap dadah sampai mati. Berapa ramai? Kan yang kena AIDS berapa ramai? Yang ada saya jumpa anak orang tu, orang kaya. Anak dia bunuh orang. Berapa ramai? Dia letak anak dia tempat paling bagus, Australia dan sebagainya. Mana sekolah international. Tapi last sekali in the end, quality tak berlaku. You can say quality, tapi benda tu hanya angan-angan. In the end last sekali benda tu cuma kita kata tak terbaik. Sedangkan kita tahu Allah Ta'ala bila dia beri kita satu benda, dia mesti datangkan dengan apa? Bantuan untuk perkara tadi. Dan bila dia bagi kita tutup satu pintu masalah, dia suruh kita berdoa untuk buka benda yang lain. Jangan salah faham.
So kadang manusia dia kata tak cukup bagi anak. Last sekali itu calculation dia. So kenapa Allah Taala sebut dalam Quran wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, atau ayat lain wala taqtulu auladakum khasyata infaq. Jangan kamu bunuh anak kamu bimbang apa? Kemiskinan, bimbang untuk bagi makan dan sebagainya. Bahkan dalam antara kabair, dosa-dosa besar, membunuh anak kerana takut anak tu tadi makan bersama kamu. Pasal orang kadang salah faham bab ni. Pasal kita kata benda tu rezeki. Ada orang nak anak tak dapat anak. Ada orang tak nak anak, dah bersepah anak dia. Berbelas-belas pun ada. Kan benda tadi bukan kerja kita. Patut dapat banyak, bahkan mungkin yang 40 orang tadi lebih kualiti daripada yang seorang yang dapat semua macam-macam. Tak bahagia pun kadang. Yang ni yang 14 ni, yang ini lebih paling bahagia. Kan, happy je. Itu sebab kenapa kita kena faham bahawa tajuk kualiti tadi tu sebenarnya matlamat dia untuk tentang agama je. Sedangkan Islam ajar macam ni, Tuhan ajar betul rezeki Tuhan, datang kita tidak. Kita kena sekat. In the end last sekali, sekarang ni bila anak muda tak cukup dekat dengan Singapura dan sebagainya, Jepun anak muda tak dapat nak cari mana? US import. Ambil daripada Amerika Selatan, ambil daripada sekian, adopt pun masuk dalam. Singapura nampaklah baru sekarang ni. Okey. Kalau Jepun nak mana? Payah juga tu. Kalau US dia agak terbuka sikit. Jepun nak orang masuk dalam payah. Okey, jadi secara tak langsung in the end last sekali baliklah kepada apa? Fitrah yang telah fitrahkan. Jangan balik kepada cara-cara, kaedah-kaedah pemikiran akal yang salah. Kena ujung dia nanti orang kata ulaika fil adzallin. Mereka itu dalam apa? Kehinaan. Bila nak tengok kadang-kadang 20 tahun pun nampak. 30 tahun pun nampak. Mana contoh macam apa? Kaedah apa? Panggil apa? Perancang keluarga yang dibuat di Singapura daripada dulu kan. Yang Malaysia hampir terikut dari tu. Hampir terikut. Kita tahun 80-an, tahun 60-an 50-an. 60-an. Kita ada apa? Perancang keluarga. Kan? Mak saya 40 orang anak. Kita tak kira tak ikut ke benda tu. Tapi maksud dia kita agak ni sikit pasal mungkin apabila guru agama kata jangan. India benda tu sekat. Tapi Singapura dia apply. Dia susahkan. Siapa kalau anak lebih, anak pertama je tolong, anak kedua kena tanggung sendiri dan sebagainya. Last sekali sekarang tu balik. Sekarang tu ada apa? Siapa dah ada anak, dapat rumah cepat. Dapat insentif lagi, dapat pelajaran lagi. Sekarang. Nampak tak? Last sekali terpaksa apa? Ludah telan balik. Kan? Dah ludah, jilat balik ludah tadi. Tak kata ulaika fil adzallin. Mereka itu dalam kehinaan. Jadi itu satu contoh tak tunjukkan bab kahwin, bab sekian. Banyak lagi yang lain. In the end kita akan kata apa? Kita ludah, kita jilat balik. Tak malu ke kita? Kadang dia kata kita jilat. Itu sebab kenapa awal-awal lagi Allah Ta'ala letakkan siapa-siapa tentang Allah dan Rasulnya, ulaika fil adzallin. Jadi kalau kita kata nak selamat, janganlah bersama golongan berkenaan. Okey? Mana al-adzallina fid dunya wal akhirah, yang hina di dunia dan akhirat. Kataballah, telah menulis Allah Ta'ala, menetapkan Allah Ta'ala, la aghlibanna ana wa rusuli, pasti akan menang aku dan juga utusanku. Ai, maksud dia qad hakama wa kataba fi kitabihil awal, semuanya dia telah apa? Menetapkan, ya, dan menulis dalam kitabnya yang pertama. Itu takdir yang pertama Allah letakkan. Wa qadaruhu alladhi la yukhalaf, dan qadarnya, ketentuannya yang tidak dicanggahi. Wala yumana, dan takkan apa? Disekat. Wala yubaddal, dan takkan ditukar. Bi anna nasrata lahu, dengan bahawa kemenangan adalah apa? Bagi Allah Ta'ala. Wali kitabihi, dan bagi kitab Allah Ta'ala. Wa rusulihi, dan utusan-utusan Allah Ta'ala. Wa ibadihil mu'minin, dan hamba-hambanya yang beriman. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Dia benda macam ni kalau nak apa atas dasar kecil orang tak nampak. Dia kena global lama sikit. Pengkajian dan sebagainya last sekali baru tahu. Betul, salah rupanya tak kahwin. Salah rupanya tak asingkan lelaki wanita. Salah rupanya last sekali. Barulah kita datang pada conclusion. Tapi lepas dah apa? Banyak kerosakan berlaku pada masyarakat. Itu kadang orang tak faham bab ni. Last sekali itu sebab kenapa bila Nabi kata jangan. Nabi kata jangan buat. Jangan ikut. Jangan contohi. Nabi terangkan awal-awal, jangan go opposite. Pasal hujung dia nanti anda akan tahu bahawa benda yang tak nak cakap atau Rasulullah SAW perintahkan itu adalah apa? Yang paling baik untuk kita, paling betul, paling tepat. Allah kata ulaika fil adzallin, mana Allah tetapkan Rasulnya, dia dan Rasulnya adalah orang yang akan menang. Dia hujung nanti yang menang adalah Allah dan Rasulnya, tak ada yang lain. Jadi siapa bersama Allah dan Rasulnya, dia akan menang juga. Dia kata wal akibata lil muttaqin, dan akibat, mana atau pengakhiran, penamat adalah lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa, dunia atau akhirat. Dunia ataupun akhirat. Kama qala ta'ala,
sebagai berfirman Allah Ta'ala dalam surah Ghafir ayat 51-52, Allah Ta'ala nyatakan, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya pasti kami akan membantu utusan-utusan kami dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berlakunya penyaksian, itu hari kiamat. Yauma la yanfa'uz zalimina ma'dziratuhum, hari di mana tidak bermanfaat untuk orang yang zalim sebarang alasan mereka, sebarang excuse mereka bagi, semua sekali tak akan diterima. Walahumul la'natu, dan untuk mereka ada laknat. Walahum su'ud dar, dan untuk mereka seburuk-buruk tempat kembali. Surah Ghafir 51-52. Wa qala hahuna, dan Allah sebut di sini dalam ayat ni, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli, telah menulis Allah, pasti akan menang aku dan juga utusanku. Innallah SWT qawiyyun aziz, maha kuat lagi maha perkasa. Ai katabal quwa al-aziz, al-qawiyyul aziz, tambah titik kat situ. Kataba al-qawiyyul aziz, tambah titik ya tu. Kataba al-qawiyyul aziz annahu al-ghalibu li a'daihi, telah menulis al-qawi yang maha kuat, al-aziz yang maha perkasa, annahu bahawasanya dia al-ghalib yang akan menewaskan, yang akan menang atau mengatasi li a'daihi terhadap musuh-musuhnya. Wa hadza qadarun muhkam wa abrun mubram, dan ini adalah qadar yang tetap, yang pasti, yang teliti. Wa amrun mubram, dan juga perkara yang takkan berubah, takkan beralih. Ini qadar yang Allah Ta'ala tetapkan, takkan berubah, takkan berlaku sebaliknya. Itu sebab kadang-kadang tengok cerita filem-filem Mat Saleh ni rosak. Kadang-kadang last ke Tuhan macam nak kalah dah. Hero datang pun menang. Tak ada. Dalam Islam tak ada. Dalam Quran tak ada yang tu. Mana kalau manusia tak ada pun Allah Ta'ala maha kaya, maha berkuasa. Tak ada, tak perlukan kepada manusia. Jadi kadang-kadang ialah dalam filem kan nampak kan orang tu sacrifice boleh Tuhan menang balik. Ini tak ada dalam Islam. Tak ada, jangan urut. Kadang-kadang syaitan akan menang. Tak ada syaitan akan menang. Tidak sekali-kali. Bahkan apa yang syaitan ada dekat dunia ni hanyalah menguasai kepada orang yang ikut patuh pada arahan dia. Other than that, dia tak ada kuasa. Tak ada sebarang penguasaan Allah Ta'ala beri ke atas dia, menguasai semua benda. Tu sebab kenapa tak ada nampak bangunan runtuh, setan sepak, kan, apa jatuh tak bintang, setan tarik, tak ada. Bukan dalam bidang kuasa dia. Kuasa dia hasut kita je. Tapi kadang-kadang kita salah faham, kita ingatkan dia akan merosakkan alam, akan kiamat. Tak ada. Kiamat binasanya alam ini dengan arahan Allah Ta'ala. Kan, bukan musnah alam ini kiamat sebab syaitan yang buat. Tak ada. So kiamat berlaku, syaitan ada ke, syaitan tak ada ke, syaitan hasut kita ke, tak hasut kita ke, dunia tetap akan kiamat. Yang salah faham. So jangan lari dari kiamat. Kiamat tu macam mati kita lah. Kita baik ke kita jahat, kita akan mati. Sesamalah. Yang pening kepala, cari jalan untuk tak mati. Mana boleh? Kan? Apa doa untuk tidak mati? Mana ada? Kan? Mana nak mati-mati lah. Allah Ta'ala nak bagi mati, dia mati. Nak bagi kemalangan. Setiap kali benda Allah Ta'ala berikan tu, dia tak ada siapa boleh berhak untuk kata tidak. Sebab itu ketentuan dia. Dan tak ada siapa kongsi di situ. Bahkan tak boleh kita kata ada orang lain atau kuasa lain selain Allah Ta'ala menetapkan benda berkenaan ke atas kita. Itu kena faham betul-betul. Allah kata Qawiyyun Aziz, dia tetapkan benda berkenaan. Tidak ada siapa berkongsi dengan dia dan kuasa tadi. Jadi dalam qadar mubram, qadar muhkam ni adalah perintah mubram ni adalah di mana Allah Ta'ala letakkan qadar yang takkan berubah. Itu apa? Dia akan menang. Annal akibata, bahawa pengakhiran, wan nasrata, dan juga bantuan, pertolongan, lil mu'minin, bagi orang beriman, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Ini bukannya macam angan-angan. Ni kadang orang kata, ustaz, tapi tengok apa jadi, tak jadi pun. Kadang-kadang kita tak merealisasikan apa yang ditetapkan Allah Ta'ala kat atas kita. Setiap kali mana kita tak dapat janji Allah Ta'ala, jangan kita kata Allah Ta'ala tak bagi kita dah. Tak, kita kena kata apa? Agaknya aku tak cukup syarat lagi. Sebab para sahabat Nabi SAW, mereka kan kita kata, ini contoh paling mudah dalam sejarah. Para sahabat Nabi SAW, mereka ni orang-orang yang kita kata apa? Simple. Tidak ada sistem kehakiman, sistem kerajaan, sistem ketenteraan. Tapi bila dalam tempoh lepas Rasulullah SAW bawa pada mereka Islam, mereka dalam tempoh lepas hijrah, tahun ke-15 ke-16 hijrah, tiba-tiba Rom dan Parsi jatuh pada negara Islam. Kalau kita kira, benda tu dalam 5-6 tahun atau 7 tahun lepas Rasulullah wafat. Rasulullah wafat 7 tahun, 8 tahun, 7 tahun atau 6 tahun lepas Rasulullah wafat, Rom dan Parsi jatuh. Zaman Umar bin Khattab anhu. Soalan, para sahabat tambah besar badan ke? Tak. Bahkan kita baca sejarah, ada kebuluran berlaku berkali-kali. Para sahabat ada teknologi canggih ke? Tak. Zaman tu belum lagi. Zaman Ibn Sina, Ibn Khaldun, Ibn apa, belum lagi.
Apa benda jadi pada mereka? Badan tak makin besar, teknologi tak makin canggih. Apa yang jadi sebenarnya? Mereka realisasikan iman, maka Allah Ta'ala berikan mereka apa? Janji yang betul. Mana apa benda yang kita kata benda yang tak patut berlaku tadi, negara yang besar tadi, empire besar dunia tu jatuh daripada para sahabat Nabi SAW, dikuasai oleh mereka hanya kerana iman. Okay, itu kalau orang kata zaman sahabat ialah. Okay. Kalau tak ada zaman para sahabat, Afghanistan dahulu. Afghanistan. Rusia, negara besar, ada nuklear. Masuk ke Afghanistan, yang orang dia pakai pisau itu tak? Waktu Rusia masuk tu, dia ada dagger je tau. Pisau belati je. Tapi dia orang kita keluar, yang disebut oleh Abdullah Azam dan lain cerita kan. Tahu tak, bila keluar pakai pisau, orang kata apa kau keluar macam ni kan? Tuhan suruh persiapkan sedaya upaya engkau, baru lawan. Kan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan segala keupayaan kamu dan kekuatan, baru pergi lawan. Allah Ta'ala kata sedaya upaya, dan ini paling kami upaya. This is the most, kan, paling kami mampu, ini dia. Inilah Allah Ta'ala tak kata ada bom dulu baru lawan. Dengan, bayangkan Rusia masuk dengan jet pejuang, kapal terbang, helikopter sebagainya, dengan kereta kebal. Afghanistan tak ada benda tu. Diorang memang kita kata Arab Badui kan, macam tu kan. Macam itulah keadaan mereka, tak ada benda pun. Tapi yang pelik je tau, tak jadikan. Pasal mereka percaya janji Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala jadikan apa tau? Rusia masuk, bawa kereta tank, dia bawa peluru anti kereta tank. Dia bawa helikopter, dia bawa masuk peluru anti helikopter. Sedangkan dia tak ada senjata tadi. Jadi bila apa jadi? Dia serbu perkemahan musuh-musuh ni, dia rampas senjata tadi, dia serang balik Rusia dengan senjata Rusia sendiri. Mereka suka ambil kredit, benda dia tak buat pun dia ambil kredit. Kamilah yang melatih bla bla bla, poyo, kan? Tak serius kan? Dia konon dia melatih, mana ada? Kan, tipu semata-mata, hanya bohong saja. Dia saja konon dia dalam melatih, tak ada benda dia buat pun. Cerita Rainbow turun kan lawan tu kan, pun tipu juga. Orang Melayu kita suka tengok cerita Rainbow, kena percaya. Tak, dia pasal iman. Diorang percaya janji Allah Ta'ala. Diorang orang Afghanistan ni, perangai dia, tahu pelik dia. Okay, katakanlah kita ni hafal Quran kan, hafiz Quran. Katakanlah ada katil kan, 2 tingkat dan sebagainya. Katakanlah yang hafal Quran tu duduk kat situ. Tahu kawan tu tidur mana? Dia tidur bawah katil. Katil 2 tingkat, double decker. Katakanlah yang hafal Quran tu tidur bawah, dia takkan tidur atas. Tahu kenapa? Quran ni yang kan, orang Arab yang datang ni hafal Quran, dia tak tidur atas tu, dia tidur bawah. Dia tidur bawah orang tu. Ini Quran ni, Quran. Macam tu sekali diorang. Bagi diorang dah 2 pecahan diorang mudah. Dekat dunia cuma ada mukmin, munafik, kafir. Dia tak ada ni tak ada sekolah, tak sebut. 3 je. Mukmin, munafik, kafir. You are either one of 3. Either you are mukmin, atau munafik, atau kafir. Mana bagi orang kafir lah. Bagi orang-orang yang ketika tu komunis kan, yang duduk dekat situ, yang bagi sokongan kepada orang kafir, dia kata munafik. Dia bukan susah sangat. Tapi tengok apa jadi. Berapa tahun Rusia masuk dengan senjata dan sebagainya, rempur masuk Afghanistan. Tapi akhirnya apa jadi? Keluar aib, malu. Kalau dia kalah dengan Amerika Syarikat dan sebagainya, senjata sama tara kan, logik. Ni kalah dengan apa? Afghanistan, tak ada apa-apa. Ini contoh Allah Ta'ala berikan pada zaman kita, dengan iman saja menang. Iman, kepercayaan betul janji Allah Ta'ala, jadi Allah Ta'ala beri kemenangan. Kalau ikut macam mana nak menang, tak ada siapa tahu macam mana boleh menang. Kalau ditanya, macam mana ustaz kita nak menang sekarang ni, orang ada nuklear, cakap terus terang, macam Syekh Majid Zindani kata, saya pun tak tahu macam mana dia kata. Tapi Allah Ta'ala akan buat sebab-sebab dia akan berikan jalan-jalan dia. Yang perlu pada anda pula, realisasikan iman. Kadang-kadang bila tiap kali mana kita dapat lihat janji Allah Ta'ala kurang pada kita, banyak benda kita terlepas, maksudnya nilai-nilai iman kita makin kurang. Tu je. Pasal para sahabat dapat. Setiap kali mana ada bangsa dunia ni yang percaya pada Allah Ta'ala dengan bentuk yang sama, Allah Ta'ala berikan. So, jadi sekali ni tinggal pada siapa yang tak buat, maka hilanglah janji-janji berkenaan. Dan kita bimbang, kalau janji itu kat dunia tak dapat, akhirat pun kita terlepas. Itu bahaya. Terlepas dah janji pertolongan, pertahanan, perlindungan, rezeki baik, tak dapat sama sekali. Syurga macam mana pula? Yang kat dunia terlepas dah, bimbang lepas akhirat pula. Pasal kita diberikan Allah Ta'ala janji tadi. Janji itu Allah Ta'ala janjikan. Yang para sahabat Nabi SAW realisasikan, dapat. Orang Afghanistan ketika itu kan datang, dapat janji Allah Ta'ala. Tak logik, memang tak logik. Carilah cakap saya. Mana logik kan? Rusia dengan dia empire besar, tahu tak? Gajah pijak semut, mana boleh menang? Tapi Allah Ta'ala jadikan apa?
Afghanistan tu dengan kedaifan dia, miskin dan sebagainya kan. Dengan orang kata apa? Pemikiran yang tak berkembang. Kan, macam-macam dan sebagainya. Tapi tengok apa? Mengalahkan Rusia. Rusia kalah. Pelik. Zaman Soviet lah tu. Soviet bukan zaman sekarang. Zaman USSR. Zaman Rusia tu tengah berlawan apa? Perang dingin dengan Amerika Syarikat. Amerika Syarikat buat apa? Dia siap tembak roket ke langit, langit dan sebagainya, semua buat. Tapi akhirnya Allah Ta'ala jadikan benda itu terbalik. Sebab apa? Hanya iman je. Iman. Mereka realisasikan iman tak nak beri bersama. Tapi dalam masa sama itulah, memang lepas daripada datang perkenaan, bila perpecahan tu akan timbul kalau orang tak balik pada asas yang sama. Faham tak? Itu yang berlaku sekarang. Macam datang Taliban lah apa dan sebagainya, perebutan kuasa, tak ada siapa nak mengalah. Itu tunggu tajuk lain. Tapi dari segi asasnya Allah Ta'ala bila berikan, kemenangan akan berlaku bila kita realisasikan apa Allah Ta'ala beri kepada kita. Baik. Summa qala, kemudian Allah Ta'ala berfirman lepas tu, la tajidu qauman. Ni sifat yang Allah Ta'ala berikan. Pasal tadi Allah Ta'ala terangkan sebelum ni berkenaan dengan golongan yang memberikan kasih sayang, ketaatan dan sebagainya kepada selain Allah dan Rasulnya. Sekarang tak terangkan pula sifat orang-orang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. La tajidu qauman, tidak akan kamu dapati kauman, satu kaum yang yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Yuwadduna man haddallahu wa rasulah, memberikan kasih sayang, mencintai orang-orang yang haddallah, menentang Allah, wa rasulah, dengan utusannya. Walau kanu aba'ahum, sekalipun mereka golongan berkenaan adalah apa? Bapa-bapa mereka sendiri. Mana yang melawan Allah dan Rasul tadi siapa? Bapa dia. Dia takkan sayang bapa dia. Au abna'ahum, ataupun anak-anak dia sendiri. Au ikhwan, atau adik-beradik mereka sendiri. Au asyirat, atau kaum kerabat mereka sendiri. Mereka takkan ada kasih sayang. Macam dari Badar. Macam Abu Ubaidah Al-Jarrah yang bunuh bapa dia sendiri. Yang dalam kisah berkenaan dia, itu Nabi kata dia amin hadil ummah. Dan kisah dia akan sebut nanti, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Mana dia ni adalah yang terbunuh bapak dia sendiri dalam peperangan dengan bapak dia. Bapak dia datang lawan, dilawan. Abdurrahman bin Abu Bakar dengan Abu Bakar. Abu Bakar dengan anak dia sendiri. Benda tu dah betul anak, tapi apa? Melawan Allah dan Rasulnya. Tak ada batasan dah. Itu beza kita kata. Sebab para sahabat Nabi SAW, mereka diuji dengan ujian yang berat. Zaman kita ni adalah setakat pangkah parti politik je. Kan, ya ke tidak tak tahu. Tapi itu pun zaman Rasulullah dulu memang datang mak bapak dia orang sendiri menentang Rasulullah SAW depan-depan. Satu lawan satu. Dan peperangan Badar tu lawan satu lawan satu. Tak ada orang campur. Bapak dia serang anak dia, ni serang adik dia, yang serang adik-beradik, semua sekali. Jadi kata, maksudnya dia kata situ, dia kata mereka ni la yuwadunal muhadin. Mereka takkan menyayangi, mencintai golongan penentang. Walau kanu minal aqrabin, sekalipun orang-orang berkenaan di kalangan apa? Kaum kerabat mereka sendiri. Sekalipun kaum kerabat mereka sendiri, mereka takkan sayang. Tak ada sentimen, kekeluargaan hilang terus. Mereka kalau dia kata lain, tak apa. Allah dan Rasulnya jangan cuit. Kan, nak ambil barang harta, tak apa, tak ada hal. Kan, tak bayar hutang, tak ada hal. Kan, marah, maki, tak ada hal. Tapi jangan apa? Jangan Allah dan Rasulnya. Ini besarnya pada mereka. Kama qala ta'ala, Subhanahu Ta'ala berfirman dalam ayat lain, berfirman Allah Ta'ala dalam ayat lain, surah Al-Imran 28, Allah Ta'ala nyatakan, La yattakhidul mu'minina al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Tidak akan mengambil orang-orang beriman, orang-orang kafir sebagai pelindung selain daripada orang beriman. Menentangkan orang beriman cari pelindung selain daripada orang beriman, pergi pada orang kafir pula. Wa man yaf'al dzalika, dan barang siapa yang membuat perkara berkenaan, falaysa minallahi fi syai', maka tiadalah dari Allah Ta'ala untuk dia sebarang kedudukan. Tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala, langsung Allah Ta'ala putuskan. Illa an tattaqu minhu tuqah, kecuali kamu apa? Berlindung dengan mereka dengan satu perlindungan. Contoh macam katakanlah buat benda tu sebab apa? Sebab takut orang tu akan musnahkan umat Islam, akan ada bahaya besar dan sebagainya. Maka benda tu ada diberikan kelonggaran. Tapi dalam masa yang sama, wa yuhadzirkumullahu nafsah, Allah Ta'ala peringatkan kamu berkenaan dengan dirinya. Maksudnya Allah Ta'ala, ia pasal niat intention kita Allah Ta'ala je tahu. Orang lain tak tahu. Kenapa buat? Tak bahaya ni kalau kita tak taat ni kan habis rakyat kita, tak habis kita sekian. Macam ni benda ni ada idea macam ni. Contoh macam kalau dia kata macam penangkapan kepada sebahagian militan-militan yang militan tak militan lah. Kan yang senarai kebetulan keluar nama dalam international punya ni. Kerajaan Malaysia kadang-kadang ambil tindakan benda tersebut atas dasar tadi nak selamatkan, tak nak nanti CIA masuk ke dalam Malaysia untuk buat penyelidikan dan sebagainya, cari orang sebut. Mana kita cari sendiri, jangan bagi orang masuk cari. Kalau kita tak beri kerjasama, nanti kan kita dituduh menyimpan teroris, kata je.
Tapi sekarang ada baru ni apa? Spying apa nama? Intipan dekat Malaysia ni berlaku walaupun tak ada benda tu. Kan lama dah diintip juga. So secara tak langsung kita kata benda berkenaan memang dia takkan berikan peluang. Maksudnya tak ada orang Yahudi atau Nasrani ni redha kepada orang beriman sehingga kita ikut terentak mereka. Bila kita Muslim seperti cara mereka baru orang okey dengan kita. Tapi itu masa lagi orang tak percaya. Kita je beri ketaatan setia kan. Taat setia kepada apa mereka minta. Itu benda berlaku silap kita lah. Dari segi asasnya betul ada negara-negara pensyaratan Timur Tengah sini pun macam negara Arab. Banyak orang marah kan kata kenapa negara Arab ni kan dengar cakap Amerika Syarikat sebagainya. Kita beza dengan Amerika Syarikat dengan negara-negara Arab. Negara Arab ni diorang tak tanam gandum sendiri tau. Tapi tuan-tuan perasan kan makanan utama diorang gandum. Tapi diorang tak tanam gandum. Gandum dapat mana? Import 100% US. US pula beli semua ladang gandum di utara atau di selatan benua syarikat tu, hatta di Australia pun diorang beli. Jadi semua pasaran gandum dunia ni pegang oleh US sepenuhnya. Jadi kalau anda kata US kata buat, dia tak nak buat, sekat makanan ke bulu semua orang Arab. Tapi jelas di sini tajuk asas dia. Ancaman betul. Kan? Mana bahaya tu, threat tu betul. Tetapi kena percaya juga janji Allah Ta'ala. Kan, takkanlah kita selama-lamanya akan terikat dengan manusia. Manusia ugut je kita menggelupur. Hedik je kita pun jatuh. Mana boleh macam tu? Pasal kita sekarang ni adalah makhluk bawah apa? Kawalan Allah Ta'ala. Hatta rezeki yang Allah Ta'ala beri pada kita pun daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berikan timbal balik. Pasal apa tahu? Tak ada gandum tapi ada apa? Ada minyak. Mana ada opposite lah. Masa dia gandum tak ada, dan minyak kamu ada. Allah Ta'ala tumbuhkan banyak kan kekayaan. Kita memang kekayaan dunia sekarang ni boleh dikatakan 80-90% di tangan umat Islam sebenarnya. Negara umat Islam Allah Ta'ala timbulkan macam-macam dari bawah tanah, dari atas dan sebagainya. Tetapi dalam managing tadi timbul tajuk. Pasal apa? Takut ini, takut itu. Tapi betul, threat is actually timbul tajuk tadi. Mana kalau dia kata negara Arab ni boleh kata keseluruhan 100% depend kepada gandum US. Dan memang US pula strategik. Cara dia buat bukan waktu sekarang, lama. Zaman dulu perang Arab Israel tu dia dah masuk dah, siap. Dia masuk negara Arab ni, dia jual gandum dia dengan harga lagi murah daripada gandum tempatan. Sampaikan orang tempatan tinggal tanam gandum. Kita hari tu saya ingat tahun 2006, 2005, 2004, 2005 tu ada timbul satu suara. Waktu tu Rafiq Aziz sebagai Menteri Perdagangan ada keluar cerita apa? US nak jual beras di Malaysia, betul? Ingat? Ada ingat? Tak ingat? Beras. Kalau buka benda tu pintu tu, memang kita akan kena sama. Start benda tu masuk, petani kita boleh tanam gandum, tanam beras, habis dah. 100% dependent. Paling bahaya. Sebab kita kata betul kita suka tanam, suka punya kereta, bina rumah, bina kilang dan sebagainya. Kena ingat, kita sekarang ni bukan makan besi. Anda buat kereta, tapi kereta anda tak makan. Kan elok-elok hilang. Kereta aku siapa makan? Tak ada Orang tak makan kereta. Jadi maksud dia sekarang ni kita makan beras. So benda tu paling utama sebenarnya. Siapa dalam masa 20 tahun 30 tahun yang datang pegang lagi makanan ni, dia akan kaya. Dan bahkan dia boleh jaga rakyat dia. Jangan kata benda ni hilang dan kita habis. Timbul dua dalam, saya ingat lagi benda tu waktu saya kat Yaman lagi. Tajuk timbul. Kata kami di Yaman kami tengok. Amerika bukan setakat mana ada Amerika tanam beras. Dia beli tu Vietnam dan sebagainya, dia ambil siap-siap pukal. Kemudian dia jual. Dia pergi sana dia pergi macam peraih macam orang beli pokok durian. Kan peraih durian kan? Bukan dia ada pokok durian. Dia apa? Dia pergi kampung-kampung dekat tu, beli semua durian orang tu. Apa yang ada mesti saya bayar siap-siap. So dia bersanggup habis duit kat situ. Tapi apa dia dapat dengan gandum tadi, dia boleh pegang benda lain. So negara Arab terikat dengan benda tu. Memang benda tu berlaku kat Mesir, kan, macam Camp David perjanjian kan. Diorang tak boleh tanam. Kalau dia kata Mesir tanam gandum, Sudan tanam gandum, kan Sudan pula Cambodia dia pecahkan dua. Kawasan selatan Sudan tu adalah kawasan di mana gandum boleh ditanam dengan banyak. Kalau Sudan tanam gandum Sudan tadi boleh cukup untuk tanah Arab seluruhnya. Sebab kenapa dia kacau, cucuk kan, sampai supaya benda tu berterusan. Orang di selatan Sudan yang dikatakan daripada Kristian kan, kebuluran, tak ada makanan pun. Kan baju pun tak cukup. John Garang kan mati kan, yang buat perjanjian tu, baju pun tak cukup. Tapi tengok, tiap kali bulan Ramadan ada senjata nak serang. Siapa bagi? Makan tak cukup, senjata ada. Siapa bagi?
Itu cerita dia. Macam lanun Somalia lah. Kan? Makan tak cukup, tiba-tiba ada alat GPS canggih, tahu kapal apa kat depan. Gila ke? Kan? Tu kadang-kadang, cuba baca jauh sikit. Banyak orang tak baca benda ni. Dia nak kawal kawasan tu. US nak jadi polis kawasan Laut Merah. Dia nak kawal kawasan tu. So cara dia apa? Wujudkan jenayah, wujudkan sekian, lepas tu dia jadi polis antarabangsa. Kami kawal. Dia nak macam tu. Tu masalah dia. Kita sekarang ni banyak orang tak baca bab ni. Mana benda tu, setiap kali dia buat benda tu dubious. Dia ada benda niat jahat. Dia bukannya niat untuk kata bantu manusia. Dia mesti, setiap kali contoh macam kes Algeria ke, kan, macam Tunisia ke apa. Kalau dia masuk kan, macam baru ni Libya dia masuk. Lepas tu dia minta duit. Dia pergi kat Korea Selatan dulu kan, tolong lawan Korea Utara. Duit. Berhutang Korea Selatan berapa lama? Setiap kali dia pergi mana-mana negara, kononnya bawa tentera dia, negara yang terima tentera dia tadi kena bayar balik. Bukan free. Ingat free Semua orang tak faham bab ni. Jadi kena perhati betul. Jadi sekarang ni memang betul. Kadang-kadang kita takut dengan musuh, tapi sampai peringkat macam tu tak boleh. Dalam Al-Quran Karim betul kita kata kita bimbang, tapi jangan sampai apa? Sampai benda berkenaan menentang Allah dan Rasulnya balik semula. Tu yang dalam ayat yang kita baca tadi surah Al-Imran 28, dia kata apa? Illa antataku minhu tuqah, minhum tuqah. Kecuali kamu nak berlindung dengan mereka ni satu perlindungan. Maksudnya bimbang mereka punya bahaya, maka tak mengapa kamu apa? Mengambil mereka sebagai pelindung. Tapi dalam masa sama, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah Ta'ala beri amaran pada kamu tentang diri dia. Pasal Allah Ta'ala ni, dia mengetahui luar dan dalam. So tak ada siapa yang tersembunyi dari Allah Ta'ala maklumat apa yang ada dalam diri dia. Jadi kalau dia kata kita tipu pun sebab nak keuntungan, Allah Ta'ala tahu. Benar ke kita sayang kepada orang kafir tadi kita tak ya? Allah Ta'ala tahu. Macam kan ada orang tu macam dia punya kepala tu macam kan di kiblat dia Washington. Memang ada. Saya tak tahu lah, tapi dulu apa ni orang kedutaan cerita. Malaysia cerita tahun 50-an, 60-an kan, awal-awal Malaysia ni dulu, 70-an. Wisma Putra tu, kiblat dia Paris London, Paris, New York. Kiblat dia. Kan sekarang ni kan dapat pergi Tanah Arab happy kan. Dulu tak dapat pergi Tanah Arab. Allah payah ni pergi Tanah Arab. Kan dulu tak. Dulu suka sangat kalau apa. Kau dapat pergi negara-negara macam apa? Dunhill. Tahu? You dapat negeri mana? Dunhill. Pergi hantar mana? Tanah Arab. Oh, tak best. Dia macam tu. Zaman dulu. Dan sekarang ni suka pergi Tanah Arab pula. Dah makan nasi Arab Dia tu lain sikit idea dia. Zaman dahulu sebelum ekspor benda ni memang kiblat sana. Tak cakap bahasa Inggeris. Dan jangan sembang, kena cakap bahasa Inggeris sepenuhnya. Dulu. Ni orang kedutaan cakap, kalau dia bohong, dia bohong lah. Tapi benda tu macam tu. Mana pernah satu masa macam tu kita ni. Tapi lah sikit demi sikit hilang kan. Kalau manusia awal tadi tu kiblat sana. Cara mendidik anak tengok sana. Cara nak bagi kata suami isteri baik tengok sana. Tu panggil dia pakar motivasi dan sebagainya. Tu kita pernah ambil dulu kaunseling kat sekolah. Ingat kan? Berjaya kaunseling. PRS, Pemirakan Sebaya. Siapa nak jadi? Ngarut lalai couple. Kononnya dia pimpin Pemirakan Sebaya, perempuan bimbing lelaki. Baik. Kan gimana wayang? Kan? PRS, Pemirakan Sebaya. Ini semua sekali benda ni idea barat. Kononnya apa nak di-apply. Kita ada Islam, dah ada cara dia. Kita dah belajar daripada Islam dahulu sebelum ambil daripada yang lain. Wa qala ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala ada ayat yang lain, qul, katakanlah hai Muhammad, in kana aba'ukum, jika sekiranya bapa-bapa kamu, wa abna'ukum dan anak-anak kamu, wa ikhwanukum dan adik-beradik kamu, wa azwajukum dan juga isteri-isteri kamu, atau pasangan kamu, wa ashiratukum dan saudara-saudara kamu, saudara-saudara kamu, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta-harta yang kamu kejar ataupun kamu niagakan, dapatkan, wa takhshawna kasadaha, dan juga penyagaan yang kamu bimbangkan apa kerugiannya, wa makasakinu tardaunaha, ataupun rumah-rumah kamu redha akannya, kamu selesa dengannya, ahabba ilaikum, kalau semua benda tadi, bapa, itu bapa, mak dan sebagainya lah, anak-anak, adik-beradik, isteri, keluarga, harta dan sebagainya, penyagaan dan tempat tinggal tadi, kalau semua sekali benda tu ahabba ilaikum, lebih dicintai pada diri kamu, minallahi wa rasulih, berbanding Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan bandingan jihad di jalan Allah Ta'ala, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'ti Allah bi amri, sehingga Allah Ta'ala datangkan dengan apa? Dengan hukuman dia. Allah Ta'ala murka sangat sampai Allah Ta'ala berikan amaran macam tu. Kalau ini semua ni kamu lebih cinta berbanding Allah dan juga Rasulnya dan jihad di jalan Allah Ta'ala, maka tunggulah hukuman Allah Ta'ala, tunggulah azab Allah Ta'ala akan datang. Wallahu la yahdil qaumul fasikin, sehingga Allah Ta'ala tidak memberi hidayah pada kaum yang fasik.
Jadi tu ayat ayat memberikan gambaran sama macam mana apa yang disebut dalam surah ini. Maksudnya kalau ayat ni Allah kata la tajidu qauman, kamu takkan dapati satu kaum yang yuhibbuna man apa yang yu'minu billahi wal akhir, beriman dengan Allah dan hari akhirat, yuwaduna, beri kasih sayang. Yuwaduna man hadallah, orang yang menentang Allah dan juga Rasulnya, sekalipun orang berkenaan kalau apa, bapa dia sendiri atau adik-beradik sendiri atau anak sendiri ataupun saudara mereka sendiri. Itu Allah Taala berikan gambaran. Tak ada siapa kalau beriman macam ni perangai dia. Pasal manusia tahu kita kat dunia sebenarnya adik-beradik kat dunia je. Kan, macam saya kata kan, adik-beradik kita kat dunia. Pasangan suami isteri mungkin sampai akhirat lah, tengok keadaan. Tapi kalau yang lain tu semua putus. Anak lari daripada mak bapak dan sebagainya, semua akan lari. Kalau dia kata semua akan lari, sekarang ni kita sibuk yang lari ni, lupa dengan yang utama. Pasal Allah dan Rasulnya ada pegangan yang pertama. Memang Allah Ta'ala tak pernah sekata bila dalam bentuk tadi putuskan langsung, tidak. Hatta contoh macam berlaku pada Asma binti Abi Bakrin, anak Abu Bakar kan, ketika dia dah pindah ke Madinah, kemudian mak dia datang. Mak dia Abu Bakar dia ceraikan. Mak dia datang jumpa Asma, nak minta barang, nak buat hubungan lah, hubungan sebagai mak dengan anak dan sebagainya. Asma tak suka. Asma lari jumpa Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, inna ummi, kan, mak aku datang, dia musyrikah, seorang wanita musyrik, kan, dan dia nak buat hubungan dengan aku. Mana apa asiliha, perlukah aku buat hubungan dengan dia, buat hubungan baik dengan dia? Nabi kata, siliha, hubungkanlah dengan dia. Buatlah hubungan. Kalau dia minta apa, bagilah. Buat hubungan yang baik. Bukan maksud dia putus terus. Tapi dalam masa sama kita ada beza. Orang yang kita berikan dia macam mana dia minta dan sebagainya, atau tak bagi minta tapi kita sayang, dia lain. Dengan orang yang tu kita bagi macam tak bagi macam-macam tapi kita dapat sayang dia. Macam kadang-kadang ada orang tu dia bagi, dia tak sayang orang tu. Bagi tak sayang. Ada orang tu dia tak bagi tapi dia sayang. Mana kadang-kadang sayang tu yang sebenarnya, yang nilai sebenar tu adalah sayang tu. Pemberian atau tidak tu tak tajuk lagi. Pasal benda ni adalah benda dalaman. Sayang tu dalam, yang dalam hati kita, bukan benda luaran. Dan sebab itu Allah Ta'ala berikan garis panduan. Kalau ada rasa sayang tadi, cepat minta apa Allah Ta'ala minta, Allah Ta'ala ubahkan. Sebab benda ni tadi bukan benda kita boleh kawal. Yang salah faham pula, kita kata hati kita ni kalau ada sayang, nak buat macam mana Ustaz? Kan, minum racun ke? Tak ada. Dia sebenarnya sayang ni bukan kita kawal. Memang hati manusia ni bukan di bawah kawalan diri sendiri, semua di kawalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan kita ingat dalam kisah tentang menikahat semalam, kita menikah. Kan Nabi bila dia agih-agihkan pembahagian pada isteri-isteri dia, kemudian dia kata, ya Allah, ini adalah pembahagian aku pada apa yang aku mampu, pada apa yang aku miliki. Ampunkanlah aku, atau jangan kau cela aku pada benda yang aku tak miliki, engkau miliki. Dan Nabi sebut macam tu, maksud dia, ya Allah, ini pembahagian aku pada benda aku miliki. Dia isteri ramai, dia bahagi pembahagian dia, Aisyah kata memang adil. Dan lepas tu dia akan berkata, ya Allah, ini pembahagian aku pada apa yang aku miliki, apa yang aku possess, aku boleh kawal. Maka ini pembahagian aku yang aku buat. Jangan kau cela aku, jangan kau marah aku pada benda yang aku tak kawal. Itu apa? Hati. Yang mana yang memiliki hati kita adalah Allah. Jadi, tapi dalam masa sama kat sini, bina rasa untuk tidak sayang pada orang yang menentang Allah dan Rasul tadi terhasil dengan sentimen besar lah. Bila Allah Ta'ala dan Rasulnya besar dalam diri kita, kita akan pandang siapa hidupan dia selain mereka adalah kecil. Kalau kita ada perasaan tadi. So kalau dia kata orang tu nak hilangkan rasa, ada sayang pada orang yang memusuhi Allah Ta'ala dan Rasulnya, dia kena balik pada apa? Berapa besar nilai Allah Ta'ala pada diri dia. Kena besarkan. Belajar, atau baca sirah Rasulullah SAW, belajar berkenaan sifat-sifat Allah Ta'ala, kan, belajar berkenaan dengan kisah-kisah bagaimana Allah Ta'ala berikan pemakbulan dan sebagainya, belajar berkenaan syurga neraka, dan sampai last kali benda tu jadi besar dalam diri dia. Kadang benda tu tak besar, bukan semestinya kita pegang dan sebagainya. Macam saya kata, kan ular kan, berapa ramai pernah pegang ular hidup? Angkat tangan. Ular hidup pegang, main-main dan sebagainya, kan. Ular sawa apa? Yelah, ular senduk. Tenang kan? Okay. Tapi kadang-kadang ular atau lipan ke, kadang-kadang ada orang tak pernah pegang seumur hidup, lipan ke, tapi benda kecil tu di sisi dia besar. Bila nampak benda tu, dia hujung datang, dia lari. Bukan dengan sebab dia kena gigit. Itu sebab apa? Baca cerita, orang kata lala sekali benda besar ni macam besar gajah. Betul tak? Kat ular, kadang anak ular kecil je, orang tu menggelupur lari. Kenapa? Ular muka pucat. Lipas lah. Lipas tu geli, kotor. Tak jadikan diri kita. Tak kena gigit dengan lipas pun kita geli. Dengan bau busuk dia kan, Allah tak jadikan. Itu memang tak nak berikan satu benda, dia kotor.
Jadi bau dia pun kita tak suka, rupa dia pun kita geli. Itu lain. Tapi macam lipan dan sebagainya kan. Kita tengok ular tu kan cantik kulit dia. Tapi kita takut. Kenapa? Kan? Buat beg dan sebagainya kan. Tapi nak buat pet tak boleh. Kenapa? Padahal tak pernah kita patuk. Tapi pasal apa? Cerita yang kita dengar tentang ular tadi tu, berkali-kali kita dengar. Last sekali benda tu besar ni. Jadi macam tu Allah Ta'ala dan Rasulnya, kalau kita nak besarkan kedudukan Allah dan Rasulnya, kena belajar. Dia bukan datang dengan satu hari Allah Ta'ala bagi. Tak. Memang kita doa minta. Tapi dalam masa sama apa? Kita kena belajar. Membesarkan Allah Ta'ala dan Rasulnya, kena duduk belajar. Belajar berkenaan dengan sifat-sifat Allah. Sampai lagi kita rasa Allah Ta'ala tu memang betul-betul perhatikan kita. Sampai kita tahu semua benda berlaku pada kita dengan aturan dia. Rezeki kita dapat, dia yang aturkan. Sampai macam tu sekali. Itulah sekali kat situlah bahawa Allah Ta'ala akan besar daripada benda lain. Kadang-kadang kata kita tak sampai peringkat itu, mengenal Allah dan Rasulnya, maka memang akan kecil. Kan, kita kata contoh macam ni lah, kita bekerja dengan orang. Kan syarikat kan, bos syarikat kita kenal dia. Kan, kita kenal dia, dia baik. Tapi kita tak kenal dia betul-betul. Satu hari dia bertelagah dengan apa? Dengan adik kita. Kan, dia kan menang dengan siapa? Adik kita besar, dia kecil. Ataupun bos kita baru kenal 5 hari. Mestilah kita menangkan adik kita. Kan, itu normal bagi manusia. Kadang-kadang kita kenal bos kita luar dalam, lama kita kawan dengan dia. Kadang-kadang orang kawan baik dia menang atas keluarga dia, betul tak? Dia kawan rapat. Kawan rapat dia tadi katakanlah keluarga tak suka kawan rapat dia. Tapi dia kenal orang ni lama. Dia boleh menangkan orang tu ke atas keluarga dia, betul tak? Kan even bapak dia pun jatuh, mak dia pun jatuh dengan apa? Kawan baik dia. Betul tak? Ini kita ada contoh macam tu. Mana maksud dia makin kenal, makin besar nilai Allah Ta'ala dan Rasul pada diri kita. Memang kita tak boleh buat paksa. Tak ada ubat nak beli pil makan jadi tu apa? Jadi Allah Ta'ala dia boleh cintai. Ada orang jual air, kan, air jampi kan. Tapi saya tak nilai air jampi sebagainya, minum-minum terus jadi baik. Itu ada orang buat andaian. Tapi sebenarnya tak ada macam tu. Bahkan semua tu dia aturan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala aturkan. Untuk ubah hati kita pun Allah Ta'ala yang ubahkan. So kita idea dua doa, belajar. Doa dan juga belajar. Dua-dua ni effort. Effort dan ni dua-dua ni, doa dan belajar. Lain tak ada. Lain tidak ada. Kalau tidak Allah Ta'ala dan Rasulnya akan kecil lah. Dan kita takkan boleh macam mana Abu Bakar radhiyallahu anhu boleh nak bunuh anak dia sendiri. Pedang angkat pedang lawan anak sendiri. Abu Ubaidah al-Jarrah lawan anak dia sendiri. Dia lawan bapak dia sendiri. Dan dia kata apa? Waqad qala Sa'id bin Abdul Aziz wa ghairuhu, dan berkata Sa'id bin Abdul Aziz dan lain-lain, unzilat hadhil ayah, diturunkan ayat ini. Ayat mana? Ayat yang tadi, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal akhir, kamu takkan dapati orang-orang beriman dengan Allah dan hari akhirat, sehingga akhir ayat lah yang tidak akan memberikan sayang pada orang yang menentang Allah dan Rasulnya tu. Ayat itu dia kata turun pada apa? Fi Abi Ubaidata Amir bin Abdullah ibn Jarrah. Ayat ini turun kepada Abi Abdullah Amir bin Abdullah Abi Ubaidah Amir bin Abdullah bin Jarrah. Dia lebih dikenali dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah, Ibnu Al-Jarrah. Okay, Ibnu Jarrah. Hina qatala abahu yaum Badrin, ketika dia bunuh bapak dia ketika hari apa? Perang Badar. Ketika bunuh bapak dia ketika perang Badar. Walihada qala Umar bin Khattab. Kerana ini qala Umar, berkata Umar Ibn Khattab, hina ja'al al-amra syura ba'dahu fi ulaika sittah. Dia kata ketika mana Umar kan lepas dia kena tikam perut, dia letakkan tinggalkan urusan Islam ni kepada 6 orang untuk pilih siapa pemimpin. Ketika dia cakap nanti dia letakkan 6 orang berkenaan, dia kata apa? Walau kana Abu Ubaidah hayyan lastakhlaftuhu. Kalau Abu Ubaidah hidup lagi, aku letak dia sebagai pemerintah. Dia ketika itu Gubernur Umar. Sebelum dia itu Gubernur Umar mati ketika ada ta'un berlaku di Amwas di Syam. Lalu mati umat Islam ramai di situ. Itu yang saya kadang-kadang bila orang sibuk air jampi ni, saya kata kalau dia kata air jampi tu ada, kamu mudah ya, kena ta'un bagi minum air jampi. Kan? Jampi satu telaga semuanya sembuh. Satu tumpangan tu baik kan. Tapi ini asal masalah bila ada timbul masalah ni, bila orang tak faham. Sahabat Nabi pun mati, kena penyakit dan sebagainya. So dia mati kena penyakit, wabak penyakit di Syam dahulu. Dan ketika tu gubernur yang dilantik oleh Umar untuk Syam adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Yang Umar tumbuk dia kan. Kes bila dia biasalah, dia masih lagi seorang manusia juga. Kadang-kadang dia cakap benda tu, Umar punya perangai pula apa-apa tumbuk orang. Apa-apa dia tumbuk orang kan. Dia tumbuk je kerja dia. Jadi Abu Ubaidah Al-Jarrah ni, Umar kata kalau dia hidup ketika Umar kena tikam perut, dia dah mati dah ketika tu. Kalau dia hidup lagi, aku tak akan letakkan pada 6 orang ni, aku akan letak pada dia.
urusan umat Islam aku akan pindah pada dia. Tapi dia dah tak ada. Macam tu sekali. Sebab dia adalah orang yang cintakan Allah, cintakan Rasulnya melebihi keluarga dia sendiri. Bayangkan tak ada orang boleh sacrifice macam tu. Kalau dia dalam peperangan, kalau orang tak nampak pun apa jadi. Kalau dia menyuruh ke lari ke, dia ikut kisah berkenaan, dia kata dia cuba lari. Tak nak, dia bapak dia serang juga. Bapak dia serang juga, akhirnya dia tarik pedang dia lawan. Dia tak ada lah orang kata letakkan kasih sayang pada bapak dia lagi. Benda tu dah hilang. Sebab apa? Sebab yang mengatasi cinta Allah, cinta manusia tadi adalah cinta apa? Kepada Allah dan Rasulnya. Waqila, dan dikatakan dalam ayat berkenaan, fi qaulihi walau kanu aba'ahum, kalau sekalipun orang-orang yang menentang Allah dan Rasul tadi, sekalipun mereka adalah bapa-bapa mereka sendiri, nazalat fi Abi Ubaidata, turun pada Abi Ubaidah, qatala abahu yaum Badrin, dia bunuh bapa dia ketika perang Badar. Au abna'ahum, ataupun anak mereka sendiri, turun pada siapa? As-Siddiq Abu Bakar. Hamma yauma idzin bi qatli ibnihi Abdurrahman, dia telah bersedia pada hari berkenaan, dia berazam pada hari berkenaan untuk bunuh anak dia sendiri. Anak dia datang kan, dia nak bunuh dah, tapi dapat tertangkap. Anak dia dapat ditangkap, tak dibunuh. Kalau dia kata anak dia melawan, dia memang dibunuh ketika tu. Okey. Wa ikhwanahum, ataupun adik-beradik mereka sendiri. Turun ayat ni kepada apa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair dia apa? Qatala akhahu Ubaid bin Umair yauma idzin. Dia turun bunuh saudara adik-beradik dia sendiri, Ubaid bin Umair, pada hari berkenaan. Okey. So dia ni Mus'ab bin Umair bunuh ni Abu Ubaidah. Dia bukan kita bangga bunuh orang. Ini jangan pula kata ustaz, kita diajar bunuh orang ke? Tak. Nak tunjukkan kisah ni dalam hadis ni, dalam ayat ni, bahawa kalau sekiranya menentang tadi tu, sekalipun orang yang kita sayang, ada hubungan keluargaan kita, kalau menentang Allah dan Rasulnya, tak dinilai dah dia di hadapan mata kita. Dan para sahabat Nabi membuktikan perkara tersebut. Memang mereka ketika mana berlaku arahan jihad, dan memang dalam jihad tadi pembunuhan berlaku, itu actually dah dibenarkan. Maka dia bunuh bapak dia dan sebagainya hanya kerana apa? Kerana Allah dan Rasulnya. Dia tak lebih dari itu. Dan masih sama, tak ada hilang daripada mereka ni sebarang kasih sayang. Tak ada belas kasihan dan sebagainya. Allah, bapak sendiri, takkan nak bunuh bapak sendiri, tak. Tapi orang yang bapak dia lawan Rasulullah, maka dia bunuh juga. Yang tu anak dia nak bunuh juga. Lepas tu apa, Mus'ab bin Umair, abang dia bunuh juga. Okey. Dan juga au ashiratahum, ataupun saudara mara mereka fi Umar. Ini ayat ni turun pada Umar. Qatala qariban lahu yauma idzin. Aidha, dia juga bunuh saudara mara dia pada hari berkenaan. Umar bin Khattab anhu. Wa fi Hamzata wa Ali wa Ubaidah al-Harith, dan juga begitu turun kepada Hamzah. Pada ketika hari berkenaan dia lawan adik-beradik dia sendiri. Kan Abu Lahab kan adik-beradik dia. Kan? Atau Ali, keluarga dia sendiri dalam tu. Yang ramai dalam tu ada keluarga dia. Wa Ubaidah al-Harith qatalu Utbah wa Syaibah wal Walid bin Utbah yauma idzin. Mereka bunuh Utbah, Syaibah dan juga Walid bin Utbah pada hari berkenaan. Wallahu a'lam. Ni kata-kata Ibnu Katsir menjelaskan berkenaan dengan apa ayat ni turun, gambaran kepada apa yang berlaku. Dia realiti, bukannya benda-benda igauan. Qultu, berkata Ibnu Katsir, wa min hadzal qabil, dan daripada contoh ini, bentuk ini, hina istasyara, ketika mana meminta pendapat, istasyara, musyawarah, istasyara, minta pendapat Rasulullah SAW al-muslimin fi asara Badrin. Pada tajuk ini, ketika mana meminta Rasulullah SAW pada umat Islam pendapat mengenai tawanan-tawanan perang Badar. Apa nak buat? Nak bunuh ke nak apa? Nabi minta pendapat diorang. Fa asyara Siddiq, lalu memberikan pendapat As-Siddiq Bakar radhiyallahu anhu bi an yufadu, wa mereka ni apa? Diberi tebusan. Okey, diberikan tebusan. Fa yakun ma yu'khadhu minhum quwwatan muslim, lalu menjadilah apa yang diambil daripada mereka itu sebagai kekuatan untuk umat Islam. Wahum banu ammi wal ashirah, dan mereka ni adalah anak bapa-bapa saudara Nabi dan juga orang keluarga Nabi ini sebenarnya. Wa Allah yahdiyahum, moga-moga Allah Taala hidayah pada mereka. Wa qala Umar, berkata Umar pula, la ara ma ra'a ya ma ra'a Rasulullah. Dia berkata pula ketika itu Umar, dia kata aku tak berpendapat macam berpendapatnya dia, itu Abu Bakar, wahai Rasulullah. Hal tumakinni min fulan, nah, boleh tak engkau berikan aku untuk dapatkan aku pada si fulan, seorang ni. Umar sebut nama dia. Qari pun dia Umar, dia ni ke saudara mara pada Umar. Fa aqtulahu, supaya aku boleh bunuh dia. Wa tumakkinu Aliyan min Aqil, kau benarkan Ali pada Aqil supaya bunuh dia. Bunuh Ali, bunuh Aqil ni. Wa tamakkana fulan min fulan, kau benarkan. Liya'lama Allah annahu laysat fi qulubina hawadatan lil musyrikin, supaya Allah Taala tahu
bahawa dalam hati kami ini tidak ada sebarang ketundukan ataupun sebarang kasih sayang pada orang musyrik. Mana macam tu Umar cakap pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku tak mendapat macam Abu Bakar bercakap. Abu Bakar kata, lepaskan diorang, minta tebusan, bayar tebusan, kemudian duit tu kita dapat pegang. Dan mereka ni kan keluarga kau sendiri Rasulullah. Tapi ketika tu Umar pula kata, ya Rasulullah, aku tak rasa macam apa yang dicakap. Engkau benarkanlah bagi aku dapatkan orang ni, kau bagi pada ahli orang sekian, kau bagi orang sekian, supaya biar kami zahirkan, dia kata, Allah Ta'ala tahu bahawa dalam hati kami tak ada sebarang ketundukan ataupun kasih sayang kepada apa? Orang-orang musyrik. Dan kisah tu panjang sebenarnya. Menunjukkan bahawa di sini yang mana Omar punya penzahiran dia cakap tu ada di antara benda yang besar. Tapi Nabi akhirnya ambil dengan apa? Tebusan. Kan, dengan pendapat Abu Bakar. Yang kita kata dalam tadi diberikan pada orang-orang musyrik tadi pilihan. Sama ada bayar ataupun mengajak anak umat Islam membaca dan juga menulis. Itu yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Tapi maksud dia yang bila Omar cakap tadi itu dah tanda sebenar. Macam tu sekali, tak ada sebarang sikit pun rasa kasih sayang lagi kepada orang bukan Islam yang menentang Allah dan Rasulnya. Dan Allah nyatakan lepas tu, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang-orang yang tadi yang kita kata betul-betul tidak ada kasih sayang pada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya tadi, walau sekalipun adik-beradik mereka, bapa-bapa mereka, anak-anak mereka ataupun kawan-kawan mereka, orang-orang berkenaan, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang-orang yang Allah tuliskan dalam hati mereka ni, tetapkan hati mereka ni iman. Wa ayyadahu bi ruh minhu, dan Allah Taala berikan bantuan roh daripada sisi Allah Taala. Ya, nanti roh ni nanti kita akan bincangkan. Dia roh dalam Quran Karim ada empat maksud. Dia ada roh tu dia sebut roh manusia. Ada sebut roh tu bantuan. Ada sebut roh tu Isa alaihissalam. Ada sebut roh tu adalah Jibril alaihissalam. Dia 4 meaning. Every time dia baca roh dalam Quran, dia bukan satu maksud je. Ya. Itu yang bila orang baca surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu waruh. Roh tu Jibril. Kan, bukannya roh tu adalah roh abah kita, mak kita. Ni ibu malam tu pasang pelita nanti mak bapak balik rumah. Orang Melayu kita kan pasang dalam 7 ekor. Kan apikan rumah kan, nanti kan tak jumpa rumah. Malam ni gaduh nanti mak abah balik kata. La ilaha illallah. Kan tak ada, dalam Islam tak ada benda tu. Okay, tapi kita kata masyarakat kita kadang ada sebahagian fahaman kita dalam tentang roh ni tadi kita ambil daripada Hindu. Tu kadang-kadang balik benda tadi ada api, ada kan simbolik api, simbolik sekian, dia ada sikit-sikit terkena. Ya. Jadi dalam tajuk ni maksud dia orang berkenaan ai mattasafa bi annahu la yuaddu man hadallahu wa rasulah. Mana sesiapa yang bersifat dengan bahawa dia tidak menyayangi sesiapa yang menentang Allah dan juga Rasulnya, walau kana aba'ahu au akhahu, sekalipun orang yang menentang tadi itu adalah bapa dia sendiri ataupun adik-beradik dia sendiri. Orang-orang inilah yang Allah Ta'ala tulis pada hati mereka ni iman. Fahadha mimman kataballahu fi qalbihi iman. Ini adalah di antara orang-orang yang Allah Ta'ala tuliskan dalam hati dia iman. Mana Allah Ta'ala masukkan iman dalam hati mereka. Dengan sebab apa? Perangai mereka, tingkah laku mereka tadi, Allah Ta'ala masukkan dalam hati mereka ni keimanan. Tulis. Ai katabalahu sa'adah wa qarraraha fi qalbihi wa zayyana al-iman fi basiratihi. Itu Allah Ta'ala tulis untuknya kebahagiaan. Dia bukan pula dia ada iman tadi, dia marah, mengamuk dan sebagainya, geram, tak ada. Dia happy dengan apa yang berlaku tadi. Dan Allah tetapkan dia dalam hati dia, dalam qalb dia. Dan juga Allah Ta'ala hiaskan iman dengan daripada pada penglihatan dia. So bila dia tengok apa-apa, dia rasakan benda tu adalah kebaikan. Dia tak ada rasa benda tu buruk. Allah Ta'ala orang ni ada orang-orang yang mendapat rasa iman tu dengan baik. Okey, rasa iman tu dengan baik. Wa qala Suddi, berkata Suddi, kataba fi qulubihimul iman. Allah tulis pada hati mereka ni iman, ai ja'ala fi qulubihimul iman. Allah jadikan dalam hati mereka ni iman. Wa qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, wa ayyadahum bi ruhim min. Dan Allah Ta'ala bantu mereka dengan roh daripadanya. Ai qawwahum. Allah Ta'ala kuatkan mereka. Qawwahum ai kuatkan mereka. Wa qawluhu, dan Allah Ta'ala nyatakan, wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtil anhar. Itu di dunia. Adapun di hari akhirat nanti, dan dia akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Mereka kekal dalam syurga berkenaan. Kullu hadha taqaddama tafsiruhu ghaira marrah. Semua benda ni berkenaan dengan masuk dalam syurga, mengalir di bawahnya sungai, kekal dalamnya. Allah Ta'ala redha terhadap mereka redha Allah Ta'ala. Semua ni dah bincang lama dah. Tapi kita dah ambil sikit lah. Pada juz 30 kita dah ambil sikit. Semua itu telah berlalu tafsirannya, bukan sekali saja. Dan pada firman Allah Ta'ala wa fi qawlihi, dan pada firman Allah Ta'ala,
radhiyallahu anhum wa radu an. Redha Allah terhadap mereka dan mereka redha terhadap Allah Taala. Maksud dia, ni yang kita kata ni, Allah Taala mulakan dia redha dulu. Bukannya diorang redha Allah. Allah redha mereka dulu. Boleh mereka redha dengan Allah Taala. Maksud dia kat sini dia kata apa? Berkata Ibn Katsir, sirrun badi'. Ini adalah rahsia yang amat indah. Okey. Wa huwa, iaitu annahu lamma sakhitu ala qaraibi, itu Abu mereka ni, para sahabat ni, bila mereka murka, marah ke atas kaum kerabat mereka sendiri dan asyair dan juga kaum keluarga mereka sendiri, fillah, kerana Allah Taala. Dia bukan marah kerana apa? Bukan marah kerana tak pulang duit. Aku benci semua abang aku, tak pulang duit. Kadang orang biasa gaduh-gaduh adik-beradik pasal apa? Pasal duit. Tak dapat duit ke, kita susah dia tak tolong ke, kan? Dan kita jadi macam sikit, ataupun dia cakap benda yang tak best pasal bini kita ke, atau dia cakap best pasal suami kita ke, kan? Ini biasa, orang kadang-kadang bergaduh adik-beradik benda macam ni. Tapi sebenarnya kalau itu benda tu adalah kecil, tak penting. Tak, pasal kita bukan mendapatkan keredaan manusia. Jadi kalau dia kata bila manusia ni, yang para sahabat tadi, Allah Ta'ala beri contoh, mereka boleh marah, benci kepada kaum kerabat mereka sendiri, kaum keluarga mereka sendiri, kerana Allah Ta'ala awadahumullah biridha anhum. Allah Ta'ala gantikan kemarahan mereka terhadap keluarga tadi dengan apa? Allah Ta'ala balas dengan redha Allah kepada mereka. Ni benda ni title mahal, title paling besar. Datuk Tan Sri pun tak besar-besar macam ni. Dia paling besar title dalam kehidupan manusia ni adalah radhiyallahu anhum. Ni tak ada title lagi besar. Bahkan kalau ni kata dalam hadis Nabi SAW, dalam satu hadis Nabi SAW ceritakan berkenaan dengan ahli syurga. Ahli syurga. Dia ada, kita baca benda ni dalam tajuk apa, Manhajul Taraqi. Dalam hadis berkenaan dengan apa? Dia okey. Dia di dalam sini ada hadis yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, qala Nabi sallallahu berkata bersabda Nabi SAW, innallaha yaqulu ahli jannah. Allah Taala akan berkata kepada ahli syurga. Lepas masuk ahli syurga, ahli neraka, lepas tu Allah Taala kata kepada ahli syurga, ya ahlal jannah, wahai ahli syurga, wahai penghuni syurga. Fayaqulun, mereka pun berkata, labbaika rabbana wa sa'daik. Apa, kami sahut serang kau ya Allah, wahai Tuhan kami, wa sa'daik, dan kebahagiaan semua di tanganmu, wal khairu fi yadaik, dan kebaikan semua pada tanganmu. Fayaqulu, lalu Allah Taala berkata kepada mereka, hal raditum, kamu redha dah? Are you pleased with everything you got? Itulah, kau cakap bahasa Inggeris je, kan? Happy dah ke? Happy dah ke? Okay, dia kata, fayaqulun, mereka pun berkata, wa ma lana la narda, mengapakah tidak untuk kami ni redha? Dia kata, ya Rabbi, ya Rabb, wahai Tuhan, wa qad ataitana ma lam tu'ti ahadan min khalqika, sedangkan kau telah berikan pada kami apa yang kau tak berikan pada siapa di kalangan makhluk engkau. Maksudnya dalam riwayat yang lain datang, engkau dah keluarkan kami daripada neraka, engkau masukkan syurga, apa yang kami nak? Apa yang kami nak? Fa yaqulu, Allah Taala pun kata, ala u'tikum afdhala min dhalika, nak tak kamu aku berikan kamu lebih baik daripada itu, lebih baik daripada syurga dan juga selamat daripada neraka. Fa yaqulu rabbi, fa yaqulu rabb, mereka berkata, wahai Tuhan, wa ayyu syai'in afdalu min dhalika, apakah benda lebih baik daripada itu berbanding masuk syurga, selamat dari neraka, apa lagi baik? Fa yaqulu, lalu Allah Taala berkata, uhillu alaikum ridwani, aku halalkan ke atasku keredaanku, aku halalkan ke atas kamu redaku, ridwan, redaku. Fala askhatu alaikum ba'dahu abada, maka aku takkan murka pada engkau sama sekali lepas ni. Mana takkan sekali kau buat benda ni, takkan murka dah pada kamu. Mana dapat redha, buat apa saja. Itu benda paling besar sebenarnya. Yang kita kata kalau dalam kisah para sahabat, orang ahli Badar dapat benda ni. Walaupun ahli Badar taklah perangai macam kita. Dapat lampu hijau semua langgar kan. Mana para sahabat Nabi SAW yang ahli Badar ni, Nabi kata, banyak kisah-kisah yang datang. Nabi kata pada Umar, Nabi kata pada para sahabat yang lain, Nabi kata barangkali, mana kamu tahu barangkali Allah telah intai pada ahli Badar, Allah Ta'ala kata pada mereka, buatlah apa kamu nak, aku telah ampunkan kamu. Itu ahli Badar dapat. Tapi ahli Badar opposite perangai kita. Seriously. Kan? Kalau kita dapat benda betul, lama dah kita langgar sama sekali apa ni. Benda haram kita buat sekali. Bila orang marah, kenapa? Saya ahli Badar. Ahli Badar tak macam tu. Bahkan tiap kali mana ada satu perkara yang ini, diorang menangis paling banyak. Kan 3 orang yang tak datang hadir dalam perang Tabuk tu.
Seorang-seorang lah. Yang seorang tu Ansar, yang dua lagi tu ahli Badar. Menangis. Sampai macam buta mata, duduk diam tadi menangis, makan tidak apa tidak. Macam tu sekali keadaan dia. Sedangkan Nabi dah kata, ahli Badar, buatlah apa kamu nak, Allah Ta'ala ampun kamu semua. Itu macam tu sekali. Tapi diorang tak buat macam tu. Tapi ini kisah tadi macam redha Allah Ta'ala ni adalah benda paling besar. Lepas dia redha, takkan murka dah pada kita. Sekarang ni orang-orang yang benci pada orang yang Allah Ta'ala, yang musuh Allah Ta'ala dan Rasulnya, kerana kebencian tadi, kalau sekalipun orang tu keluarga dia, Allah Ta'ala gantikan kebencian dia tadi dengan dapat redha Allah Ta'ala kat atas dirinya. Itu besar. Ini title paling besar. Datuk ke Tan Sri ke tak boleh menang dengan title ni. Dapat title radhiyallahu anhum tu, radhiyallahu anhu tu actually paling besar. Tu kita sebut, gelar dan sebut para sahabat dengan radhiyallahu anhum. Sebab mereka berperangai-perangai berkenaan. Kan? Jadi kata awadahumullah, Allah Ta'ala gantikan mereka birridha, dengan redha anhum terhadap mereka. Wa ardahum anhu, dan Allah Ta'ala redakan mereka pada dirinya. Bima atahum, dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Mana anything yang Allah Ta'ala berikan, semua mereka happy dengan apa pemberian Allah Ta'ala. Min na'imil muqim, daripada nikmat yang kekal. Wal fawzil azim, dan juga kejayaan yang besar. Wal fadlil anim, dan juga kelebihan yang meliputi, menyeluruh. Okey. Wa qauluhu, Allah Ta'ala kata lepas tu, ulaika, mereka itulah yang perangai macam ni, hizbullah, mereka lah apa? Kumpulan Allah. Allah Ta'ala berikan kemuliaan, letak gelaran mereka dengan Hizbullah. Ini bukan Hizbullah Lubnan tu. Hizbullah Lubnan tu. Hizbullah Lubnan tu orang musuhi Allah dan Rasulnya, dia sokong, dia tolong. Kan macam bila dia sokong. Mana kita tahu contoh macam apa kerajaan Syria punya pemimpin. Diorang ni agama dia Nusairi, kata satu cabang Syiah. Tapi diorang punya memang macam letakkan Hafiz Asad atau Bashar Asad ni diletakkan macam Tuhan. Nusairiyah ni, dia pemimpin tu dianggap macam Tuhan. Memang dia letakkan dari budak kecil-kecil, dia doktrin pada budak-budak sekolah rendah dan sebagainya, budak-budak tadika. Kau nampak gambar pemimpin dia terkoyak pun, dia jihai mata. Macam mana doktrin dia? Budak-budak kecil nampak gambar pemimpin dia jatuh koyak, menangis. Kenapa dah pemimpin kita koyak muka ni macam tu? Ni budak-budak yang belajar Syria cerita. Memang macam tu, dia doktrin kan. Dari sekolah rendah, macam tu sekali. Macam Melayu Kuala Utara lah. Kan, boleh buka mata je kan. Saya ingat ada seorang doktor daripada Kuala Selatan, dia pergi dengan National Geographic. Dia bedah orang yang glukoma. So dia buat bedah. Lepas dapat mata, lihat balik, gambar mula-mula sekali letak kat depan tu gambar pemimpin dia, Kim Jong Un apa kan. Lepas tu dia orang pun, terima kasih lah pemimpin utama kerana berikan penglihatan semula. La ilaha illallah syarikalah. Saya kata boleh bangang orang ni kan. Seriously, tapi dia orang macam tu, macam mengagungkan macam Tuhan. Dia tak bagi sembahan Tuhan, dewa, sembah dia pemimpin tadi. Macam tu dekat China pun macam tu juga. Mao Zedong tu dulu dia tak bagi orang sembah patung sebagainya kan. Sembah dia. Pemimpin kan, dia supreme leader. Kan, dia jadi dekat macam tu. Semua orang sekian, terima kasihlah pemimpin negara kerana menyelamatkan kami. Padahal bukan dia selamatkan pun. Kan, mati buat 60 juta 60 juta rakyat China mati ketika zaman pemerintahan dia kerana kebuluran, tak dapat makan. Okey, sebab dia pakai calculation. Tahu calculation dia? Kalau seorang boleh tanam 100 batang padi, 2 orang, 3 orang digabung macam tu. So last sekali bila time bercucuk tanam, doktor dekat hospital pun kena turun bercucuk tanam juga. Lepas tu kemudian bila dia nak produce besi, semua orang kena turun buat besi. Relau besi semua kena buat. Perempuan pun ambil rambut, ambil tanah, anyam-anyam buat relau besi tu kan. Kemudian dia besi, tapi besi tak elok pun, tak ada kualiti. Tapi dia orang buat benda tu, dia je macam tu. Tapi last sekali bila dia buat macam tu punya calculation, in the end, bila nak salin berapa banyak, okey, berapa banyak tanaman kamu? Okey, dia orang akan terpaksa tipu. Yang ini kata sekian-sekian banyak. So, dia orang kata apa? Sebenarnya poster dia orang besar, tunjuk tu, Amerika, Rusia dan sebagainya semua cemburu pada tanaman Cina. Kerana ni kan, macam-macam benda lahir. Sekali 60 juta rakyat dia mati. Ni benda ni kalau tuan tengok dalam video apa The Bloody History of Communism. Kalau Rusia 40 juta zaman Stalin. Joseph Stalin 40 juta. Tahu kenapa? Dia habiskan resource negara Rusia tadi untuk tanam gandum dekat Siberia. Ada seorang lah, tak tahulah, saintis bangang, dia kata apa? Kalau gandum ni kita biasakan dia sejuk. Last kali dia biasa sejuk, dia boleh tumbuh dekat salji. So dia bayangkan kan dekat Siberia kan salji luas. Kan dia kan evolusi. Kan orang kan evolve kan.
Dia pergilah letakkan gandum punya benih dalam tempat sejuk dan sebagainya, tunggu nak tumbuh. Tak tumbuh-tumbuh. Tapi percaturan diorang, kesilapan macam ni, pemimpin negara ni, tapi diorang tak highlight. Sebab bukan agama. Kalau Tuhan ni tu agama. Tapi bila orang macam ni kan, pemikiran manusia yang salah, tak ada siapa nak naikkan balik. Sebab apa? Sebab benda ni percaturan 60 juta, 40 juta. Tak pernah ada sejarah peperangan 60 juta, 40 juta rakyat mati. Macam tu je mati. 40 juta, 60 juta. China 60 juta, Rusia 40 juta. Rakyat mati ketika mana diorang buat percaturan macam tu. Sampai dekat China tu cannibalism, tangkap orang makan. Ada gambar-gambar dia. Tapi ya, senyap kan? Tak senyap kan? Tak cakap cerita apa. Sebab apa? Sebab kesalahan manusia, human error. Kalau Tuhan salah, tengok Tuhan kenapa jadikan manusia cacat? Kenapa Tuhan tak jadikan manusia ni sentiasa sihat? Kenapa Tuhan turunkan penyakit? Dia persoalkan Tuhan. Tapi dia buat percaturan kan? Benda Tuhan tak pernah jadikan macam tu pun. Paling banyak puluhan ribu je matikan. Ni 40 juta, 60 juta. Bayangkan manusia ni. Pasal degil degil, tak dengar cakap. Kononnya pandai, kononnya ada saintis paling terhebat. Try nak lawan apa? Ketentuan Allah Ta'ala. Jadilah. Tapi ini kita kata benda-benda macam ni, kita kata kumpulan yang teruk. Kan? Yang tak tahu. Jadi macam kita kata macam tadi kan, Syria. Dia ada sikit macam tu juga. Sikit macam komunis, sikit macam tu. Dan bila Hizbullah kan, dia beri sokongan kepada parti yang atau kerajaan yang macam ni, dia masuk dalam tajuk tadi. Orang tu menentang Allah dan Rasulnya. Tiba-tiba dia sokong orang menentang Allah dan Rasulnya. Takkan dia tiba-tiba nak jadi Hizbullah? Hizbul syaitan lah. Dia terbalik, dia opposite sebenarnya. Hizbul syaitan. Ya? Mana orang-orang yang di opposite, yang takkan sayang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, orang itulah yang dikatakan Hizbullah. Yang tak ada dalam diri dia sebarang rasa sayang. Siapa-siapa lawan Allah dan Rasulnya, kalau bapa sendiri pun, mak sendiri pun, anak sendiri ke siapa, keluar. Walaupun walaupun keluarga sendiri. Itulah Hizbullah. Haulai Hizbullah. Mereka ini adalah kumpulan Allah. Ibadullah wa ahlu karamatihi. Mereka adalah hamba-hamba Allah dan ahli kemuliaannya. Ala, ketahuilah, inna hizballah, sesungguhnya kumpulan Allah, humul muflihun, mereka lah kumpulan yang berjaya. Tanwihun bifalahim. Ini Allah Ta'ala berikan penyiaran tentang kejayaan mereka. Wa sa'adatihim, dan tentang kebahagiaan mereka. Wa nasrihim, dan bantuan kepada mereka. Fi dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Fi muqabalati ma akhbarahum, fi muqabalati ma akhbara an ulaika bi annahum hizbus syaitan. Ini adalah bertentangan dengan apa ayat sebelum ni. Yang ayat 19 tadi itu kita baca, di mana Allah terangkan ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbus syaitan humul khasirun. Mereka itu yang memberikan kasih sayang pada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Orang itu kumpulan syaitan. Betul tak kata? Ketahui kumpulan syaitan itu mereka lah golongan yang rugi. Di sini kumpulan yang benci, tak sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang dikatakan kumpulan Allah. Ketahuilah kumpulan Allah Ta'ala ni, mereka lah orang-orang yang akan berjaya. Ini opposite. Allah terangkan ini yang awal, ini yang akhir. Maksudnya yang awal itu tentang orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, menyayangi orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Di sini orang yang tak sayang pada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Di sini Allah Ta'ala terangkan. Mana kita pilih. Itu sebab manusia ni about choices. Kan? Kita bukan masalah ketentuan Allah Ta'ala lahir kita nak siapa. Tapi kita berdasar pada pilihan yang Allah Ta'ala berikan. Kita ada pilihan. Ini keuntungan dunia akhirat, ini keuntungan dunia. Pilih mana kamu nak. Ya, itu yang Allah Ta'ala berikan. Summa qala, Allah Ta'ala nyatakan dekat situ, ke awal hari itu, ala inna hizba syaitan humul khasirun. Ketahuilah, kumpulan syaitan, mereka lah kumpulan yang rugi. Hizb ni kumpulan ataupun parti lah dipakai. Hizb, hizib. Allah Ta'ala kata dia, siapa yang bersama Allah Ta'ala, yang sifat tadi, dia lah kumpulan Allah Ta'ala, parti Allah. Tapi tak salah buat parti macam Hizbullah tu ngarut kan. Nama Hizbullah tapi perangai dengan opposite. So nilai nama tadi pada karakter, bukan pada apa? Pada slogan. Tak pakai slogan dia pun tak penting. Yang penting dia apa? Karakter anda. Adakah anda terlibat golongan berkenaan atau tidak? Allah Ta'ala berikan sifat. Allah Ta'ala tak berikan dengan apa? Dengan nama. Walaupun dia pakai nama tu first pakai diorang, pakai nama Hizbullah. Tapi diorang bukan Hizbullah. Sebab apa? Sebab Hizbullah ada sifat dia. La tajid qauman yu'minu billahi wal akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum ay ikhwanahum aw ashiratahum. Stop situ je. Kadang dia kata orang tak ada sifat tadi, tak usah kata Hizbullah. Walaupun dia pakai atas kepala ni Hizbullah, badan dalam dada ni Hizbullah, kereta dia conteng Hizbullah, tapi dia adalah parti syaitan. Kalau dia kata dia opposite daripada sifat berkenaan. Tu je. Siapa dengan kepala?
Tapi diorang pakai nama nak pakailah. Tapi apa? Karakter tu penting. Allah Ta'ala bukan nilai kita dengan karakter, dengan slogan kita pakai. Tapi apa? Apa sincerity kita dalam menggunakan nama berkenaan. Jelas? Okey, ada soalan? Ya. Yang ayat 19 ni, yang golongan syaitan ni yang refer to the Yahudi lah. Bukan, yang berikan kasih sayang pada Yahudi. Pasal dalam ayat yang 13 yang kita tengok hari tu kan, start dia sampai ayat yang ke-14 sampai 19. Kan ayat tu mula sekali dengan ayat 14 tu, alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Adakah kau tak lihat pada kaum yang kumpulan manusia yang memberikan walak, memberikan kasih sayang, ketaatan, sokongan kepada kaum yang Allah Ta'ala murka ke atas mereka. Dan kumpulan yang berikan sayang pada orang-orang yang Allah Ta'ala murkai ini, mahum minkum wala minhum. Mereka bukan golongan kamu, bukan golongan mereka. Bukan termasuk muslimin, mukmin tak mukmin, kafir tak kafir. Kalau kafir betul tak apa juga, mukmin pun tidak. Okey. Tapi yahlifuna ala al-kadhibi wa hum ya'lamun, mereka bersumpah dengan bohong sedangkan mereka mengetahui. Kalau mereka jumpa Rasulullah SAW, dalam hadis kita baca tu, dia kutuk Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW kata kepada sahabat, akan datang pada korang ni orang yang berjalan dengan mata syaitan. Lepas tu bila datang jumpa Rasulullah SAW, Rasulullah kata dengan dia, kenapa engkau dan si fulan, Nabi sebut nama orang sekian cela aku. Lepas tu dia panggil kawan-kawan ni tadi yang Nabi panggil sebut nama tu, datang depan Rasulullah, dia kata apa? Ya Rasulullah, inna nashhadu innaka la rasuluh. Kami bersaksi engkau lah utusan Allah Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa anta rasulullah. Tapi Allah kata mereka bohong. Tapi mereka tahu mereka bohong. Mulut mereka kata mereka sayang umat Islam, tapi belakang mereka tidak buat kerja apa yang Islam nak. Itu sebab kenapa kita tahu bila abang baca Hizbul Syaitan kan, ayat 19 tu, dia refer pada ayat 14. Keseluruhan ayat tu tentang karakter diorang. Ya, orang munafik. Bukan berkenaan golongan yang kafir. Kafir dah. Kafir tu syaitan terus. Yang ini kumpulan syaitan. Bersama-sama dengan syaitan. Dia bukan syaitan kafir tu, Allah Ta'ala gelar syaitan terus. Kan? Tapi yang ini Allah Ta'ala gelar dia kumpulan syaitan. Sayap kanan, saya kira syaitan kan. Dia syaitan punya kumpulan. Yang saya kira tu, yang menentang Allah dan Rasulnya, dia tahap mana menentang? Is it yang macam sekarang ni yang nana kan? Dia actually yang itu kumpulan-kumpulan yang Hanana dan sebagainya, dia nak kata menentang Allah dan Rasulnya, dia tak mengaku dia menentang Allah dan Rasulnya tanpa dia mengaku. Kumpulan yang macam ni kita kata lain, dia pelik sikit. Dia lebih menzahirkan contoh macam sayang. Dia macam ni, manusia ni ada dua. Satu salah niat, satu salah faham. Dia munafik is actually considered salah niat. Pasal dia tahu munafik ni dia kafir, dia tahu dia kafir. Dia menentang, dia tahu dia dalam hati dia sorok ikut kufur tadi, dia tahu. Berbalik dengan orang salah niat, salah faham. Kumpulan yang kita kata macam Yahanan ni, kau salah faham. Nak baik tapi tak nak belajar. Itu dia kata dia nak baik tapi tak nak belajar. Dia salah faham, bukan salah niat. Yang salah niat ni lagi teruk daripada salah faham. Salah faham ni kita kata moga tak ampunkan mereka. Kita kata semua tak ampunkan mereka. Pasal mereka masih lagi boleh diampunkan. Pasal mereka tersalah faham, kan, tersilap jalan, tersalah. Kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah kita kata Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kalau mereka berdegil juga, dan jahatlah. Dia kata dah tahu dah firman Allah Ta'ala sabda Nabi, tinggalkanlah. Kadang-kadang ada orang tu dia tak faham tu je. Kan? Tak faham. Dia ingatkan itulah cara Allah Ta'ala akan sayang dia. Sedangkan kita kata sayang Allah Ta'ala kepada kita berdasar pada apa yang kita buat daripada arahan Rasulullah. Yang buat syirik. Syirik tadi pun sama juga bang. Ada orang syirik dia tahu dia syirik. Ada orang buat syirik tak tahu dia syirik. Kita dah beritahu pun kita. Pasal kadang-kadang dia tak ada ilmu berkenaan tajuk tadi. Kita bezakan. Ada orang tu dia tak tahu. Kita terangkan, kalau dia berdegil, Allah Ta'ala tahu apa dalam hati dia. Kerja kita menyampaikan, tapi untuk menghukum dia keluar Islam tak. Ini kita kata kita tegur dia, bagi tahu dia ni salah ni betul, tak sepatutnya macam ni, patut macam ni, sahabat buat macam ni, Imam Syafi'i buat macam ni, tunjuk macam ni. Tapi kita tak paksa dia ikut. Kalau dia tak ikut benda berkenaan apa yang kita terangkan, itu tak punya salah. Maksudnya kita tak tahu. Kadang-kadang ada orang tu kita terangkan, dia jenis taksub guru dia. Dia ikut apa sifat jahiliah dia, ikut buta tuli. Kan, mengikut pemimpin ke, mengikut ulama ke, mengikut orang-orang ahli ibadat ke, kan? Macam orang Yahudi kan, mereka ikut rahib dan juga pendeta. Kan? Mereka ikut rahib, ikut pendeta. Allah tak benar kan? Sebab rahib dan pendeta tak boleh halalkan haram, haramkan yang halal. Macam tu ulama-ulama, ustaz-ustaz ni tak boleh halalkan haram, haramkan yang halal. Sama aje. Halalkan haram, haramkan halal tak boleh. Tapi kondisi benda tu tadi, kadang orang tak belajar. Ada orang tak belajar bang. Dia tahu-tahu dia Islam dia
mengucap solat, puasa, zakat, haji, dah habis. Yang tu. Bila kita nak ajar dia macam wuduk kita kata kita wuduk ni ikut surah Al-Maidah ayat ke-6. Dia kata tak payah tahu pun tak apa. Dia macam tu. Jadi nak tangkap mudah. Yelah, dia akan bersalah lah, tapi kadar kesalahan dia berdasar pada berapa degil. Ada manusia ni salah tapi tak degil. Kita bagi tahu, dia kata saya silap. Dia betul. Ada orang dia salah, dia degil. Kena faham tau. Ada orang dia salah degil. Masalah sekali kita tak boleh belah jantung nak tahu dia degil ke tidak. Ada orang lembab faham. Masalah juga lembab. Kita ajar-ajar tak faham. Dia 10 kali cakap. Ada saya ingat jumpa dengan budak tu. Dia suka macam Habib ni, dia suka Habib ni. Kemudian bila dia kebetulan waktu duduk tu kan saya tegur berkenaan tajuk kes dia suka menaikkan nama-nama wali-wali dan sebagainya. Saya kata dengan dia benda-benda yang wali-wali ni, saya kata orang-orang ni terlibat dengan kubur. Saya kata suka pergi kubur, pergi pegang batu nisan kubur dan sebagainya. Kalau dia tak pegang pun anak murid dia pegang, tak tegur. Saya kata yang tu. Lepas tu dia kata tapi Habib ni tak salah, dia kata diorang ni sekian. Lepas tu bila saya cakap kan, saya kata dengan dia benda ni tak sepatutnya dibuat. Saya kata contohnya macam menziarahi kubur hanya hari Jumaat. Tahu dia kata apa? Tapi dia kata Nabi pun ada tetapkan untuk ziarah Masjid Quba pada hari Sabtu. Jadi apa salahnya? Tak, apa silap dia? Dia pergi letak tok guru dia, Habib ni tadi, setara dengan Nabi. Nabi boleh tetapkan hari, Habib boleh tetapkan hari. Nampak tak? Jadi budak ni saya cakap dengan 10 kali, 10 orang ada. Saya, Ustaz Yunus ada sebagainya. Tak faham. Tak faham. Dia pusing sini, saya cut sini. Dia pusing sini, saya cut sini. Saya last kali dia kata apa? Kalau tak boleh dengar qasidah, dengar hadis pun tak boleh. Saya kata dengan dia, saya orang dah bunyi tu kan. Sikit ni lah, saya kata, kau biar benar sayang. Saya kata, saya panggil dia sayang lah. Tak panggil dengan tak elok. Sayang, saya kata, apa pasal pula? Dia kata, ada hadis Nabi mutawatir. Saya kata, mutawatir kan hadis Nabi kata semua Allah bahagiakan seorang yang dengar dari kami sesuatu, dia hafal, dia sampaikan balik macam dia dengar. Ini hadis mutawatir. Bila Nabi kata macam tu, maksudnya penyampaian apa sabda Nabi itu adalah sunnah. Nabi suruh, Nabi galakkan. Qasidah tak ada, saya kata. Dia boleh kata kalau dengar qasidah tak boleh, dengar hadis pun tak boleh. Saya kata, budak ni gila ni. Dia salah faham. Tapi in the end, lepas malam tu rupanya dia rasa macam kami yang tua-tua ni kan, yang dewasa-dewasa ni macam pukul budak lah. Dia macam budak-budak belajar. Kalau budak belajar tak erti belajar, jangan datang bercakap dengan orang kan. Tapi dia lepas tu dia mengadu dengan orang lain. Dia kata apa? Saya anak tu macam kena bully dengan abang-abang, dia kata. Kan? Lepas tu dia kata okey, rasa keluar. Dia kata sebenarnya dia kata ustaz-ustaz Salafi ni payah, dia kata salah. Sebab dia cuma tengok ustaz-ustaz yang lain, macam Ustaz Azhar Idrus dan sebagainya. Dia cakap je, orang tanya hukum, boleh tak boleh, boleh tak boleh. Tak sebut kalau Allah Rasulullah. Okay. Nabi pun ketika mengajar tak sebut kalau Allah Rasulullah. Tak sebut dalil. Dia saya dengar tu, tak sebut dalil. Saya dengar apa? Dia kata yang tu, dia kata ustaz, budak dia lah mengadu dengan saya. Dia kata dia cakap dengan saya ustaz ni, dia kata Nabi pun ketika mengajar, ketika sebut apa-apa, Nabi pun tak sebut dalil. Background dengan Budak ni tak tahulah, belajar bahasa Arab sendirilah kot. Jadi macam itulah. Ustaz wannabe. Dia ada alfitnah.net. Tak ada benda. Okey. Alfitnah.net. Dia cik kelakar lah. Dia CEO benda tu sekarang. Pelik. Mana saya tengok betul guru dia pun sama juga. Okey, tapi dalam kita sekarang ni dalam masyarakat kita kena faham. Dalam bab belajar, kalau nak kata kita jumpa guru kita, seorang ni Asy'ariyah, seorang ni sekian. Kalau dia ni dalam masalah fiqhiyah dia pandai, dalil hadis Nabi dia tak lari, kena ambil. Bukan kita dengar macam dia ni tak boleh lah, dia ni Asy'ariyah lari. Jangan. Okey, yang kita dengar dulu apa dia cakap. Tapi kalau contoh macam golongan kubur tadi tu pun tak ajar benda tu, saya tengoklah. Kan? Tapi ini orang yang contoh macam seorang guru ni, dia teacher. Macam Hasan Al-Basri, anak murid dia berapa ramai yang ada sesat pun ada. Mu'tazilah tu datang dia anak murid Hasan Al-Basri. Kita boleh kata kerana tengok Mu'tazilah ni guru, tolak guru dia, tak boleh. Dan Islam tak macam tu. Kita tak buang orang di atas dasar anak murid dia perangai macam mana. Kadang-kadang ada guru tu bagus, elok, anak murid dia bangang, nak macam mana kan? Kan kita kata saya tak langsung macam tu lah, macam kes ni tadi kan. Saya tak faham, rupanya last kali keluar idea tadi. Dia rupanya apa tahu? Dia sebenarnya macam ni, dia nak permudahkan pada masyarakat supaya ikut sunnah Nabi. Tapi last sekali dia jadi apologetik kepada kumpulan Habib-Habib ni. Last sekali dia jadi kumpulan Habib.
Itu masalah yang timbul pada diri lah. Tapi last kali macam kumpulan je, bayangkan lepas hujah macam tu pun tahu, rupanya time saya cakap tu tak faham sebab kepala dia macam tu. Nabi pun tak sebut qala Allah qala Rasulullah. Dan Nabi Rasulullah, takkan Nabi nak sebut qala Rasulullah SAW. Dia siapa? Kan? Itu lawak jugalah. Ni ada orang macam tu, pelik. Dia punya idea kepala dia tadi, kita kena duduk diam kan. Faham balik apa benda dia fikir. Kena scan dulu apa benda kepala dia ni. Terbanyak sikit masuk MRI tu kan. Masuk dalam tu tengok belah mana sesat. Kan? Dia ada orang dia salah dia degil bang. Ada orang dia salah dia tak tahu. Ada orang dia itulah kata ada bodoh yang ada yang dia kata apa? Orang tu dia tak tahu. Tak apalah, dia belajar. Ada orang tu dia tak tahu yang dia tak tahu. Ada orang tu dia tak tahu yang dia tak tahu dia tak tahu. Dia tak tahu yang dia tak tahu dia tak tahu. Tak tahu langsung. Dia tak tahu, ada orang tahu, ada orang yang tak tahu langsung dia tak tahu. Diri dia tak tahu, dia tak tahu pun. Dia rasa dia betul. Tapi dia rasa dia tahu. Itu masalah dia. Itu masalah dia. Terkadang dan konteks tadi ada level dia, ada degil. Ada yang kalau anda kata dia jumpa hidayah, dia patah balik. Ada. Saya cerita yang jumpa tu kan, ada orang yang kata tak nak semayang tu. Memang degil bang, serius. Dia kata aqimus solat, dirikan kebenaran. Sama lah jumpa. Kan, jumpa kan, ada jumpa. Saya kata dengan dia, abang buka kamus, mana kamus Arab ke, Arab Inggeris ke, Inggeris Arab ke, Inggeris. Solah, maksud dia kebenaran. Buka kamus apa? Kamus Arab ke, Arabic ke, Arabic English ke, English Arabic ke, English. Saya cakap dengan dia macam tu. Dia diam kan. Tapi dia pona sini, kau tak boleh bela anjing, kenapa asal kafir anjing? Dia jawab juga lah. Saya kata abang baca betul-betul, anjing tu lepak kat luar gua, tak masuk dalam gua pun. Dia diam. Banyak kali lah. Sampai last kali saya nak ajar dia, saya kata bang, katakanlah kan, kawan kita ni ada agreement rumah ni kan, kemudian ditulis oleh seorang lawyer. Saya bagi pada abang, boleh tak abang interpret suka hati agreement tadi? Dia tak boleh. Dia kata kenapa tak boleh? Bukan saya tulis, dan saya bukan ahli undang-undang. Dia accountant. Saya kata, sejak bila abang jadi ahli Quran? Dia umur 50 lebih. Kalau budak kecil, dia kira kepala dah. Dia orang tua. Tapi masa dia bila cakap itu kan, masa dia okey, apa perlu hujah pada hari tu, saya duduk dengan dia pukul 9 malam sampai 2:30 pagi. Tapi saya telefon kawan yang suruh saya jumpa dengan dia tu, lepas 3 hari saya telefon balik, dan seminggu kot, 3 hari ke seminggu, saya telefon balik. Kata bang, apa cerita kawan kita? Alhamdulillah dia semayang dah. Kadang-kadang dia degil depan-depan tu juga, dia degil. Ada orang dia degil depan-depan, tapi lepas dia lembut balik, itu boleh ajar lagi. Ada orang dia degil belakang-belakang. Jadi kadar manusia tu bukan kerja kita. Kerja kita sampaikan saja. Untuk mengeluarkan orang tu jadi musuh Allah Ta'ala dan Rasulnya yang nyata atau tidak, bukan kerja kita. Ada orang tak faham. Dia tak faham. Dia ingatkan untuk kebaikan, dia twist agama ni ikut kehendak dia. Itu benda tu bukan kerja kita untuk hukum. Jelas? Okey. Soalan lain? Tak ada Okay, kita berhenti kat sini, insyaAllah kita akan masuk kemudian berkenaan dengan surah yang berikutnya, iaitu surah Al-Hashru. Okay, Al-Hashru minggu depan insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala salam walhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.